Saya ambil makanan daripada tong sampah tu. Saya makan. Makanan tu sedap sebenarnya, tapi mungkin bagi setengah orang, dia tak perlukan. Saya cuba sehabis baik untuk buat adik-adik saya tu ada mak ayah. Tapi at the same time saya rasa macam saya bukan kakak yang baik untuk adik-adik. Tak apa, Allah sayang. Sebab tu Allah uji. Sebab tu Allah nak kita dekat dengan dia. Jadi ujian tu berbeza-beza dan bagaimana kita nak membina kekuatan kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran banyak kali tentang sabar, solat. Sabar, solat, sedekah. Sabar, solat, sedekah. Allah sayang dan uji kita dengan cara yang berbeza. Ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan kejaya, ada yang diuji dengan zuriat dan macam-macam lagi ujian. Kehilangan orang yang tersayang dan kadang-kadang ujian begini menyebabkan kita jatuh tersungkur. Untuk bangun tu bukan satu perkara yang mudah. Tapi bila kita dah bangun tu kadang-kadang kita akan terus rasa kemanisan daripada ujian tersebut. Assalamualaikum semua, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Edi Junaidi dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari ke sesi perkongsian Iltizam Relief Society. Saya mewakili CEO kita, Tuan Syah Syafiee, mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah hadir hari ini dan juga maaf dari beliau sebab tak dapat bersama dengan kita hari ini atas sebab yang tak dapat dielakkan. Dan tujuan kita hari ini untuk kita sama-sama hari ini berada di ruang temu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ruang temu yang sudi menyediakan tempat yang cantik ini untuk kita berkumpul hari ini. Adalah untuk kita buat sesi perkongsian ataupun kalau bahasa anak muda sekarang curhat. Curhat ya, curahan hati. Di mana ini merupakan kali pertama kita anjurkan program sebegini untuk kita cuba bersama-sama dengan masyarakat untuk kita ada satu ruang ataupun tempat untuk kita berkongsi rasa, inspirasi dan sebagainya. Dan bersama dengan kita hari ini untuk perkongsian topik kita ujian kehidupan, kekuatan inspirasi dari ketabahan. Tak lain tak bukan, tak perlu lagi saya perkenalkan. Kita ada yang berbahagia Tuan Haji Hushim Haji Saleh. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar kita ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, berseri-seri muka Tuan Haji pagi ni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia pun berseri-seri juga. Tapi itulah ada pun ada ujian juga tu. Ada ujian juga. Baik Tuan Haji, hari ini insya-Allah kita akan berkongsi tentang topik ini, ujian dalam kehidupan masing-masing. Dan insya-Allah kita juga akan buka ruang untuk perkongsian dari penonton-penonton yang ada jugalah. Jadi tanpa kita melengahkan waktu lagi, saya persilakan Tuan Haji untuk memulakan sesi ini. Silakan. Terima kasih Edi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bila disebut tentang ujian macam Edi katalah, kita kadang Allah dalam Quran pun ada bahawa setiap manusia akan diuji untuk melihat bagaimana kesabaran, kekuatan, ketabahan seseorang untuk berdepan dan juga menguji tahap keimanan kita. Sebab ada orang bila diuji, dia menyebabkan keimanan dia boleh goyang. Dan juga diuji menyebabkan seseorang tu mudah berputus asa dan berbagai-bagai lagi. Jadi ujian yang kita kata ada orang diuji dengan kesihatan. Ada orang diuji dengan iaitu emosi, mental. Saya bagikan kepada 6 the life balance dalam ujian. Yang pertama, ujian dari si kolbu, jiwa. Jiwa kita. Macam mana jiwa kita diuji kadang-kadang rasa tak tenteram, rasa resah, gelisah. Yang kedua ialah ujian dari segi mental. Mental kita. Kadang-kadang overthinking. Banyak sangat fikir. Penat fikir. Kadang-kadang fikir macam lah pasal kerja. Pasal kalau yang dah kahwin, pasal rumah tangga. Dah ada anak, pasal anak. Lepas tu pasal misalnya mungkin dengan mak mertua. Lepas tu dengan rakan sekerja. Kalau tempat kerja dengan rakan sekerja. Ada yang kawan-kawan kita sifat yang baik, mesra. Ada juga yang toksik. Betul. Tengok tak suka dan sebagainya. Dan kadang-kadang hidup dalam keluarga. Adik-beradik pun tak bertegur.
Kadang-kadang tak ambil berat. Saya bercakap ini semua tuan-puan berdasarkan kes di klinik saya lah. Saya ada klinik kaunseling. Jadi hari-hari saya ada kes. Jadi hari ini nak bercakap ni semua berdasarkan kes. Nampak tu? Sebab ramai orang jumpa saya minta untuk mententeramkan balik jiwa, hati, kolbu tadi tu. Dan juga mental tadi. Dan mental ni ada dua. Satu masalah kesihatan mental. Satu lagi sakit mental. Dia beza tu. Kalau orang kesihatan mental ni, dia contoh misalnya, dia rasa macam selalu berfikiran buruk pada orang. Contoh kan. Sekarang dipanggil narcissistic, NCD. Dia je betul. Orang lain semua tak betul. Orang macam ni penyakit dia tu, sakit. Dalam Islam dipanggil apa? Iaitu hasad dengki. Teori moden sekarang dipanggil narcissistic. Kalau dia tengok orang lain lebih, tak boleh tengok misalnya orang ramai kawan ke. Zaman pula sekarang zaman media sosial. Media sosial. Tengok dalam Facebook. Pergi melancong mana-mana. Keluar pula dalam Facebook tunjuk. Ni dia. Aku sekarang dekat Langkawi. Tengah makan udang besar. Kau nampak tak? Tu dia. Yang mungkin yang tak pergi ni. Ada mula dah ada. Narsistik tu. Kadang-kadang narsistik ni bukan di kalangan siapa. Dengan adik-beradik. Ipar duai. Rakan sekerja. Jadi itu semua menyebabkan mental. Masalah kesihatan mental. Dia masalah kesihatan mental ni, dia bukan masalah sakit mental. Nampak tu? Dia orang macam kita, biasa. Tapi dalam naluri tu ada perasaan-perasaan macam tu dan menyebabkan kita diklasifikasikan sebagai masalah kesihatan mental. Nampak tu? Jadi ini masalah mental ni pun satu juga. Dan yang ketiga ialah, ini paling ramai orang hadapi. Iaitu masalah emosi. Cepat sentak. Hati tisu. Ada hati kering. Betul Bila dalam keluarga apa benda misalnya, mungkin suami misalnya, seorang suami yang hati kering. Isteri cakap apa pun dia buat tak tahu je. Mengadu apa buat tak tahu je. Sebab saya, klinik saya paling ramai datang jumpa saya ialah repair rumah tangga. Kaunseling nombor 1, repair perkahwinan. Paling ramai datang. Sebab kita sebelum kahwin tak kenal pasangan kita. Masa bercinta semuanya indah. Panggil kita punya atau orang tu girlfriend ataupun masa tu baby. Baby. Kadang buat cacat pula tu. Betul. Manja masa bercinta betul. Betul. Yang baby pula tu panggil dia punya bakal suami Habi. Meleleh Hailio. Baby betul. Sebab ni mula masalah isu yang akan Allah uji kita bila kahwin. Duduk serumah. Dulu sebelum kahwin misalnya, kalau bakal isteri cakap apa, bang, kalau saya minta 50, abang bagi berapa Abang, kalau minta 50 bagi berapa 150. Mana? 500 pun boleh. 500 terus. Tu yang masa bercinta semuanya indah. Minta 50 dapat 500. Nampak tu? Lepas tu sebut I love you, I sayang. Message sampai 60 kali sehari. Betul? Tak betul. Siap tanya Haji, cukup ke 500 tu? Cukup ke? Kau tak cukup cakap lagi. Abang bagi lagi Nampak? Tapi bila dah kahwin, the true colour. The true colour akan keluar. Baru kita kenal. Kau dulu manja, hantar mesej sampai 40-50, jawab panjang lebar. Tapi bila dah kahwin, the true colour akan keluar. Minta RM50, bagi RM5. Kau kan kerja. Kerja tu pun dah kira nafkah tu. Dah mula ada ayat-ayat tu. Dan ini juga akan beri stres. Tahu? Kepada pasangan. Dia bermula dalam rumah tangga dulu. Lepas tu bila bercakap pun dah mula. Dulu panggil baby. Sekarang dah panggil apa? Engkau. Awak. Nampak? Bercakap pun kasar. Ni awak apa? Lepas tu asyik ketagih main TikTok aje. Degedek. Bila dengan isteri cakap kasar. Apa? Kau cakap apa? Abang dulu abang panggil saya baby. Sekarang benda kenapa? Kau jangan bising lah. Kau tak tahu macam mana aku stres tu tak? Kahwin dengan kau ni aku stres tu tak? Kau tengok muka kau stres. Nampak? Ini yang berlaku. Yang saya buat datang klinik saya betul. Jadi benda ni semua menyebabkan stres dari segi emosi. Itu belum lagi dapat anak. Kita dapat anak, stres anak je. Lepas tu ramai sekarang jumpa saya di klinik saya. Yang muda-muda nak kahwin ni, jumpa saya datang bakal suami isteri. Tuan Haji kita datang bukan apa? Nak bincang.
kita orang tak nak anak. Child free. Lagi ni ramai child free. Jumpa saya. Dan saya banyak kali dah benda ni saya bercakap. Kan datang macam ni. Saya kata kenapa? Yang suami cakap, pakar suami cakap apa? Dia punya overhead tinggi Tuan Haji. Bila bela budak ni tinggi. Yelah sekarang nak hantar 500. Dia berkira tu. Dah mula. Kan Sedangkan kita dalam Islam, kita kena ingat bahawa anak itu ialah anugerah Allah. Allah berfirman, Allah jadikan lelaki dan wanita berpasang-pasangan dan melahirkan baby itu. Dan itu anugerah Allah. Tapi yang ini walaupun kita orang Islam, tapi kepercayaan tu dah mula luntur. Mari tengok kadang-kadang ramai kawan-kawan dekat pejabat ke, saudara mara dia ke apa. Datang dulu masa sebelum kahwin happy. Datang pejabat happy je kan Muka berceria-ceria. Tapi bila dah kahwin, datang pejabat dah mula termenung. Muka dah macam kapet. Betul, ambil tisu je, lap air mata. Jadi yang nak kahwin ni tanya, kakak, kenapa kak? Dulu akak happy. Bila kahwin ni, akak menyesal lah kahwin. Bila ada anak ni, baby seorang, tidur tak cukup. Siang akak kerja, ni semua. Itu semua memang kita kata bila kita ada anak, kita dah rumah tangga, itulah sebenarnya tanggungjawab kita. Sebab tu yang penting kat sini ialah the belief system. Dalam Islam panggil iman tu. Ini kita nak kena didik pada anak-anak kita. Masalah bila tak didik macam tu, dia rasa satu beban lah. Orang mengandung macam ni, beban. Dulu perut kempis, sekarang dah buncit. Berjalan geduk-geduk, suami pun kita orang lelaki tak mengandung tahi je. Betul. Orang perempuan ni. Sebab tu kita kena jaga emosi dia, mental dia, orang perempuan ni. Isteri ni, tahu. Jadi, itu dari segi emosi. Belum lagi emosi di pejabat. Kerana stres di pejabat. Kalau tak ada kekuatan, sebab tu hari ni ramai orang dia, balik kerja stres je kan. Tak boleh tidur. Bakal pejabat pula masalah apa? Masalah komunikasi dengan bos. Bos cakap kasar. Kau, mari sini. Kerja tak siap-siap. Apa ni? Apa tengok-tengok? Kau kenapa? Depan bos baik bos. Yeah. Dekat belakang, orang tua ni. Orang tua ni Biasa tu tu Haji. Ni saya baru buat counselling semalam. Ada klien saya ni cakap apa? Tuan Haji, kita orang doa semua satu office biar bos tu sakit. Sakit betul bos tu. Tak betul. Ni cerita betul ni. Baru kata bos tu asyik cari salah dia je. Jadi dia ramai-ramai berdoa supaya bos tu sakit. Sakit betul. Saya baru buat. Benda ni saya tak sebab saya hari-hari ada kes. Janganlah kita doa kan untuk bos kita. Kita minta kalau dia buat macam mana pun, kita doa supaya Allah bagi dia hidayah, bagi yang baik-baik. Macam kita suami isteri juga. Kalau misalnya suami kita tu, ya biasalah orang lelaki ni kan. Dia ada zaman-zaman kita kata kenakalan dia dan kegatalan dia tu. Kan? Jadi kalau dia dah buat tu, kita maafkan dia, doa untuk dia tu. Itu semua. Nampak tu, dari segi emosi. Itu belum lagi negarakan sekerja. Sama-sama kerja. Kenapa kat pejabat kita perlu ada teamwork? Kan ni macam ni. Ada teamwork ni. Yang kamera lain. Yang pegang apa nama ni, komputer lain. Yang ambil gambar lain. Ni lain. Juru jadi sebagai moderator lain. Ni semua teamwork. Nampak tu? Kalau tak ada teamwork macam mana? Tak kerjasama. Dekat pejabat pun sama. Dan ini juga kadang-kadang dalam teamwork tu dia ada berpuak-puak dan menyebabkan stres. Jadi kalau tak ada kekuatan diri dan sebagainya, dia akan menjadikan kita sentiasa kata orang tu overthinking. Overthinking tu. Banyak fikir. Dia salah satu stres ni dan juga menguji kekuatan kita lebih kepada banyak fikir. Overthinking dan juga critical thinking. Lalu banyak fikir negatif. Banyak fikir negatif. Belakang negatif je kan. Sedangkan kalau kita, sebab tu perlunya kita orang Islam ni, baca Quran. Baca dia punya tadabbur. Kalau boleh bukan baca saja. Orang kata kalau hati susah baca misalnya ayat kursi. Tapi kita tak faham. Kalau baca makna dia. Sebab Allah kata yang bila Allah uji kita ni, semua tu sebenarnya Allah nak bagi kebaikan lagi bila kita sabar. Baru dalam Quran Allah ulang banyak kali sabar, solat, zakat. Sabar, solat, zakat. Sabar. Sabar ni susah. Bila Allah uji kita, sabar ke tak sabar? Jadi, ujian misalnya dalam rumah tangga, ujian di tempat kerja, ujian dengan anak-anak. Kemudian anak-anak pula mungkin tiba-tiba ayah dah meninggal, mak dah tak ada, family tak ada support, macam nak survive. Ramai hari ni.
Ataupun kalau isteri pula ditinggalkan oleh suami. Ada penyondol dalam rumah tangga. Penyondol bukan saja perempuan lain tau, termasuk juga mak mentua. Ada Ni dengar juga. mak mentua, dengar betul-betul aku nak cakap ni. Tak betul. Oh, tu lagi kritikal tu, Cik. Oish, banyak saya buat kes. Mak mentua. Saya pun ada menantu. Saya ada menantu 4 orang, cucu 16. Oh, kenapa saya happy? Umur saya dah nak masuk 69 dah. Isteri saya 68. Kita orang happy. Mak saya kaunselor. Kita orang saya takkan kacau anak menantu saya. Dia minta bantuan, saya bawa bagi. Jangan kacau. Jangan sibuk. Kadang-kadang betul, biasalah. Mak mentua lah paling banyak konflik dengan menantu perempuan tau. Bapak mentua tak kisah. Datang, duduk je. Rumah menantu betul. Mak mentua lain. Ini kenapa masak gulai tak sama kuning dengan aku masak? Kenapa? Ada, boleh. Bukan tu saja. Itu Dia ada. tengok je. Ni peti ais baru beli ke? 2 pintu. Rumah mama tu dah buruk 8 tahun. Tak beli ke? Ni kursi ni baru ni. Kenapa? Rumah mama dah buruk dah. Kenapa tak beli? Oh, mama pun nak juga. Ya. Apa yang menantu dapat, Ya. maknya kena juga. Sedangkan menantu tu hutang belum habis lagi. Jadi stres lah. Nampak tak? Penyondol ni bukan saja perempuan luar, termasuk dalam family sendiri. Mak mentua ni. Dan menyebabkan lepas tu menantu tak nak pergi lagi dah. Kalau mak mentua nak datang tu, Allahu Akbar. Dan ada juga yang paksa hari Sabtu hari Minggu, datang mak. Penat lah. Hari Sabtu hari Minggu lah. Dia nak lipat kain, basuh baju, benda, tapi kena main tu. Saya bercakap ni kenapa? Sebab tu because sekarang ramai perceraian di usia muda. Pasal ni je. Sebab tu perlunya kita kaunseling ni. Betul itu yang ketiga, emosi. Yang keempat apa dia tuan-tuan? Iaitu kita isu kekuatan kita ni apa dia dan juga kelemahan kita, iaitu dari segi soft skill, social. Social ni. Hari ni zaman media sosial. Betul Semua kat sini. Nampak tu? Tengok orang pergi melancong, tengok ni makan apa, tengok semua nak tunjuk hari ni, betul? Nampak tak? So kalau tak ada kekuatan mentally dan emotionally, maka orang tu cepat, kata orang tu, koyak dari segi emosi. Nampak tu, tengok ni kan. Lepas tu orang tulis-tulis. Dan hari ni pula bukan apa, ramai orang stres bukan apa. Kadang-kadang dia tulis dalam apa ni, WhatsApp group ke, apa benda, dah orang komen bukan-bukan. Dalam FB komen bukan-bukan. Kutuk. Sebab tu kalau boleh, saudara dan saudari yang berada di luar sana, kalau kita ada masalah dalam rumah tangga ke, keluarga ke, jangan tulis dalam Facebook. Please lah, tolonglah. Sebab yang menyokong tak ramai. Yang support tak ramai. Nanti yang tepuk tangan ramai. Nak tengok kita bercerai-berai. Nak tengok rumah tangga kita hancur. Keluarga kita hancur. Jangan. Kalau boleh bincang dulu berdua. Bincang, kalau tak boleh juga, baru cari kaunselor. Kaunselor macam saya, kita semua simpan rahsia. Tak sebut. Macam saya cakap tadi. Ada sebut nama. Tak boleh. Tak boleh sebut. Salah dari segi etika. Saya dah 40 tahun buat kerja ni. Tapi ni kalau kita keluar dalam misalnya Facebook dan sebagainya, orang dah komen. Lepas tu hari itu ingat tak, ada seorang hamba Allah tu, dia bunuh diri. Orang komen dia bukan-bukan. Dan ramai jumpa saya juga buat kaunseling tu Haji. Saya dah tak tahan lah. Saya kata stop, you jangan tulis lagi. Jangan tunjuk lagi gambar you. Dalam tu kan, dalam Facebook, dalam Instagram. Kalau tidak nanti, boleh. Kita nak tunjuk-tunjuk dalam tu boleh. Tapi you kena strong. Kena kuat. Orang tulis apa-apa benda pun, komen-komen pun, kita maknanya, okay, thank you. Kan? Sebab dalam tu katakan ada yang komen 100 orang. Mungkin 80 yang negatif. Ada 20 yang positif. Buat apa? Itu menyebabkan kita nanti stres. Nampak tu? Stres mentally dan emotionally dan juga social tadi tu. Nombor 6. Dan yang kelima, ini paling banyak lah. Hari ni, minta maaf cakap, selepas kata orang PKP dan sebagainya, ramai yang isu kekuatan iaitu masalah kewangan. Kewangan ni boleh menyebabkan kita, suami isteri bergaduh, keluarga boleh pecah belah, berebut harta, dan adik-beradik pun tak bertegur. Pasal kita kata ni lah, pembahagian, harta ibu bapa kita dan sebagainya. Dan ini, ekonomi ni sangat penting. Sebab tu kepada semua, kalau boleh kita bagaimana kita nak ikut lifestyle. Jangan ikut orang. Nampak tu orang beli kereta besar, kita beli kereta besar. Tak apalah.
Rakan pejabat kita dia pakai Backfire, kita pakai kancil 660 sudah. Betul. Buka pintu tertanggal, tak apa. Yang penting, hati tak tertanggal. Happy. Saya banyak buat kaunseling. Ada orang beli, buat kereta besar. Dah bergaduh hari-hari dengan bini. Bila cukup bulan nak bayar tu. Nampak tu. Saya tanya kenapa beli besar-besar ni? Tuan Haji saya nak balik kampung. Nanti orang kampung tengok kita orang memang hebat. Tapi bergaduh je. Nak buat apa? Dan ini menyebabkan kita punya kata orang tu, kestabilan emosi, mental kita tak stabil. Disebabkan lifestyle kita. Dan benda ni sebenarnya perlu dipelajari sebenarnya. Minta maaf cakap. Kadang kita kat universiti, kita apa semua. Tapi kita tak belajar benda ni tau. Tak belajar. Tak ada paper ni. Paper ni tak ada. You buat law ke, you buat medik ke, you buat bidang bisnes ke apa. Benda ni tak. Sebab saya punya klien semua ada ni. Ada PhD, ada benda jawatan tinggi-tinggi semua-semua. Tapi bila kena benda ni, dah mula. Kestabilan, kita kata emosi tak ada. Dan menyebabkan bergaduh, kita balik tak happy. Kita hidup ni happy tu tuan-tuan. Nampak tu? Dan saya nak balik-balik kepada yang kolbu tadi, yang pertama tu kan. Kita kadang diuji oleh Allah berbagai-bagai ni. Sebab apa? Kadang-kadang minta maaf lah. Hubungan kita dengan Allah jauh. Solat tak jaga. Baru ni saya beri ceramah satu universiti. Pengarah pusat Islam beritahu saya, Tuan Haji tolong cakap sikit dengan pensyarah-pensyarah. Saya beri pensyarah-pensyarah tu. Tolong cakap sikit lah. Biar dia orang ni jadi mentor kepada student kan. Dia kata kat universiti ni 70% tak solat. Sekarang ramai orang tak solat. Sebab tu dia tengok kalau pergi masjid pagi subuh tu siapa? Semua rokok skru berbunyi tak? Nampak tu. Yang muda-muda mana ada? Solat 5 waktu. Saya pesan untuk kolbu, jiwa. Yang jaga hati kita Allah. Yang jaga hati isteri kita Allah. Yang jaga hati mak kita Allah. Tolonglah jaga solat. Dan ubat hati juga untuk kita kekuatan di diri kita ni ialah dari segi apa? Iaitu baca Quran dan tadabbur Quran. Kita boleh main handphone 2 jam, 3 jam. Nak baca Quran 20 minit berkira. Macam mana Allah nak sayang kita? Macam mana nak tenang jiwa? Ni saya cakap tuan-tuan, sebab saya hari-hari buat kes ni. Kalau saya kaunselor Muslim. Walaupun saya belajar semua teori barat. Saya pensyarah tu di universiti tu. Saya mengajar paper-paper ni semua barat. Tapi bila saya buat kaunseling, saya tengok tak ada ending. Ending tak ada. Bila diuji dengan kekuatan ni. Yang penting ialah bila diuji oleh Allah, maka kita kena dekat dengan dia. Kena minta dengan dia. Dan yang paling power sekali, saya nak beritahu juga kepada semua lain, tapi ini susah nak buat, tapi boleh buat, iaitu solat sunat tahajud. It's very powerful. Saya pakar motivasi, saya kaunselor. Tapi motivasi paling hebat pada kita, bila kita diuji dengan kesihatan, diuji dengan kita kata masalah rumah tangga, diuji dengan masalah anak-anak. Hari ni ramai anak-anak jumpa saya, Atuk duduk atas kursi, Atuk I'm free thinker. Atuk I'm liberal. Atuk Tuhan tak ada. Atuk malam-malam tu saya tidur pukul 4 pagi tu. Kenapa? Main game. Gamer. Yang perempuan pula, kenapa ni? Tidur pukul 4, pukul 3. Alah, tu Korea. Sebab Korea best tu. Orang Malaysia menyanyi tak bergerak, keras. Ini tak betul. Tidur pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Lepas tu budak-budak sekarang tak ada motivasi nak belajar. Ini kepada ibu bapa ni, yang dengar ni. Sebab ramai jumpa saya dah menangis. Pak anak tu dah macam ni. Tok cepat sikit lah buat kaunseling. Penat lah. Dah tidur tu. Dia dah bertukar dari segi fitrah. Malam dia hidup, siang dia tidur. Nah, dia apa ni? Bukan dia hidup malam tu sebab tahajud ke, bukanlah. Oh, kalau dia tahajud, baguslah. Masalah sekarang, malam tu dia hidup duk main ni. Gamer. Main game. Tengok ni macam-macam benda, filem-filem dalam tu yang pelik-pelik. Dan juga ramai jumpa saya juga, umur baru 13-14 dah tengok porno dah. Yes. Baru ni satu kes lagi dahsyat. Ni jaga betul lah anak-anak. Baru form 3. Dia asyik tengok ni lalas sekali. Dia beli melalui apa tu? Dia beli ni, apa nama tu? CCTV. Dia beli. Dia pasang dalam bilik kakak dia. Kakak tu baru kahwin. Bila saya buat kaunseling dia cakap apa? Alah tu, saya dah tengok ni lah lama tu. Tapi nak tengok akak dengan abang buat apa? Astagfirullahaladzim.
Mak bapak tu pitam. Mana terfikir. Sebab dah ketagih ni. Ni tuan-tuan bahaya ni. Sebab tu Rasulullah bersabda di akhir zaman nanti, Dajjal mata satu. Ni benda ni. Bukan saja budak-budak. Saya sendiri pun orang tua ni. Bersongkok, berjanggup, nampak macam lebay. Bila buat-buat tengok aja, lalu benda tu tak. Dia lalu. Benda tu lalu. Lalu Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Astaghfirullah, takbir. Oh, apa. Tapi Ya. tengok juga lah. Kau tak kuat iman, habis. Ni saya nak beritahu tuan-tuan. Ni cakap betul dia. Because that, ada jumpa saya, umur berapa nak bagi anak kita pegang handphone kan? Buat ujian sekarang ni. Dan menyebabkan tak tentram. Budak-budak sekarang, umur berapa? Sekarang tengok umur 2 tahun dah main handphone dah. Umur 3 tahun dah main. Kalau pergi restoran ke apa, anak main handphone, bapak main handphone, mak main handphone. Communication breakdown. Tak ada komunikasi. Tak macam zaman kita dulu. Zaman kita dulu bila makan ni, masa tu tak ada handphone, tak ada apa. Jadi masa tu ayah akan bercakap. Dan hari ni budak-budak adab dah tak ada. Tak ada hormat orang tua lagi dah. Saya tengok. Dah mula jadi kurang hajar, biadab. Because ada ramai cikgu-cikgu nak berhenti awal. Stres. Cikgu pun ramai counselling dengan saya. Tak boleh Tuan Haji, saya stres Tuan Haji. Saya kalau boleh umur 48 nak pencin Tuan Haji. Tapi tak lepas. Nampak tu? Saya kata kenapa budak-budak sekarang Tuan Haji? Dah lah kita bagi kerja sekolah karangan tak buat. Dia tanya kenapa? Malam tadi saya tidur lewat. Tak siap karangan pun apa salahnya? Tak ada benda. Dia cakap jawab selama je. Stres. Hari ni jadi cikgu stres. Mak bapak stres. Tahu? Sebab tengok anak macam tu. Kalau form 4, form 3 dah duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Hari nak ajak makan pun kena hantar WhatsApp. Abang, sila turun makan. Dia bawa, Mama tolong ambil gambar lauk apa hari ni. Mama pun ambil ikan cencaru. Minta maaf Mama, selera tak ada. Abang nak makan ayam. Nampak? Hari ni. Dia selamba je. Nampak tu? Sebab apa? Saya nak beritahu hari ni, ibu bapa tidak ada ilmu. You tak pernah belajar tentang parenting skill. Saya pensyarah dulu kat Universiti Melaya. Saya mengajar paper ni. Yang ambil sarjana muda counselling je. Yang tak ambil sarjana muda counselling, tak ambil. Walaupun yang ambil syariah ke, yang ambil ustaz ke benda ke, tak ada, tak belajar ni. Sebab bila kita tak belajar, macam mana kita nak tackle anak kita? Ya? Untuk mengatasi masalah kecelaruan. So, ibu bapa kena ada ilmu. Kan? Ramai jumpa saya macam mana tak nak bagi handphone ni, ketagih ni anak-anak. Apa cara nak tak nak bagi ni? Dia main benda ni. Sebab dia kena mula daripada awal kanak-kanak. Awal kanak-kanak bila? 1 hingga 7 tahun. Senang bela anak 1 hingga 7 tahun. Tapi hari ni tengok dah mula problem. Bak budak kalau 3 tahun, 4 tahun tak bagi handphone, dia mengamuk tau. Oh, dahsyat. Mengamuk. Tendang sana, tendang sini tu. Bila masuk umur 8 hingga 12 tahun, dia dah mula kata orang tu, anak-anak ni dia dah mula kata ketagih dan dia nak pegang benda ni. Dan bila masuk umur 13 hingga 21 tahun, masa ni problem. Sebab dia dah mula tengok serba-serbi. Dan masa tu ibu bapa dah terlambat. Dan banyak juga sebab apa? Sebab ibu bapa kata apa? Saya sibuk, saya kerja, keluar pagi, balik malam. Lepas tu hari ni pula alasan dia kenapa anak-anak tu ada kelas online. So main benda ni. Jadi kat sini peranan ibu bapa boleh iaitu kita cakap dengan anak kita, okey, ayah bagi 2 jam. Tapi habis malam serah pada ayah balik. Jangan bagi anak pegang handphone malam. Dia akan tengok gambar pelik-pelik. Tahu? Saya ada buat kaunseling. Budak ni dia hantar ke Mak Tafiz. Dah hafal 15 juzuk. Cuti seminggu. Lupa 15 juzuk. Saya tanya buat kaunseling macam ni berdua kenapa ni? Alah Tok. Saya dah tengok tu Tok, semua Tok. Jadi lupa semua Tok. 15 juzuk. Hilang. Sebab saya tengok benda pelik-pelik. Cuti seminggu cukup. Nampak tu? Lepas tu anak-anak kita kadang-kadang kenapa hari ni budak-budak dia tak ada fokus. Tak ada kata orang tu motivasi untuk belajar. Kecuali kalau ibu bapa betul-betul membimbing anak-anak ni. Tengok betul-betul. Saya nak beritahu.
Itu kita kata bagaimana kolbu. Kolbu. Dan yang penting juga dengan anak ni kita kalau boleh kita selalu peluk dia. Bonding, peluk anak kita. Kalau boleh peluk selalu. Sebab kita peluk masa kecil je. Masa kecil, umur 5 tahun, 4 tahun, peluk lah. Tapi bila masuk saja awal remaja, dia tak nak peluk lagi dah. Ini silap. Kalau kita tak peluk, lama-lama itu mereka akan terjebak jugalah. Dengan apa? Kenapa ibu bapa ramai stres hari ni? Ramai terlibat dengan dadah. Dadah. Saya masuk penjara, keluar penjara. Beri ceramah dalam penjara. Buat kaunseling dalam penjara. Kan? Dua depan ada dalam 2,000, 3,000 orang penari dadah. Macam mana? Tuan-puan, tolong. Kita kalau boleh dengan anak ni, kita peluk dia. Macam juga kita dengan isteri. Dengan isteri. Masa bercinta, kau main peluk, pegang-pegang. Betul Tapi dah kahwin, tak nak peluk lagi dah. Bila isteri nak peluk, dah sudah. Kau jangan peluk-peluk. Panas lah. Panas lah. Tepi sikit lah. Apa benda. Badan pun dah macam peti ais. Sedap mulut. Betul. Jadi kita sebenarnya tak boleh macam tu. Bagi suami. Kadang-kadang kita ni ada ego. Tak nak. Sudahlah kau ni benda-benda kan. Lepas tu mengandung, melahirkan anak kita. Tapi isteri rasa penat. Sebab ramai jumpa saya duduk atas kursi. Haji, saya penat. Penat emosi, mental dan fizikal. Kerja. Balik rumah nak uruskan anak lagi. Nak urus anak mengaji lagi. Tuition lagi. Hantar sana, hantar sini. Betul. So ini semua menyebabkan stres. Dan ini menyebabkan ada orang tu dulu dia ceria ke apa. Akhirnya dia jadi kepada yang pertama sekali akan attack ialah panic disorder. So, saya nak pesan semua kepada you all semua yang dengar ni, kalau you ada 4 tanda ni, cepat-cepat jumpa kaunselor. Yang pertama ialah malam you tak boleh tidur. Dia letak kepala, dia mari macam overthinking, pemikiran tau. Pasal kerja, pasal rumah tangga, pasal anak, tak boleh tidur. Macam Eddie letak kepala tu jalan. Tak juga Tak, saya susah tidur. Saya kena jumpa lah tu Haji lepas. susah tidur kan? Tak. Tengok muka aku tahu sebab dia bawah mata biru. Ada orang senang tidur, letak je jalan. Nampak tu? Sebab ini perlu belajar macam mana kita nak merasionalkan diri kita. Kalau tidak, tak cukup tidur, menyebabkan kita besok pagi bangun kita penat dah. Ada orang malam tidur, tapi besok bangun penat. Datang kerja pun penat. Penat je. Ini ramai tu. Saya cakap ni. Sangat ramai yang ini. Satu lagi apa? Bila tidur malam, dia datang mimpi-mimpi yang menakutkan. Ada orang pegang ibu jari lah, apa benda. Dan yang ketiga, apa dia? Bila tidur malam tu, biasanya dia terbangun dalam pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Jadi kalau buat tahajud, tak apa. Dia bangun dah tak boleh tidur lagi dah. Duduk, termenung, main handphone. Sampailah ke pagi. Subuh tak jaga. Nampak tak? Dan ini ialah ujian. Kalau kita rujuk Al-Quran, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahawa Allah akan uji manusia ni iaitu dengan masalah apa? Iaitu dari segi kesihatan, dari segi kewangan, dari segi kita kata harta benda, dengan anak-anak. Tengok ramai sekarang. Macam saudara-saudara kita di Palestin. Di Gaza sekarang. Diuji Allah apa dia? Kenapa mereka kuat? Mereka kuat sebenarnya. Saudara-saudara kita tu. Ya Allah, saya tak boleh tengok, saya akan menangis. Saya tengok cucu-cucu, macam cucu saya tu. Ayah dah meninggal, kena bom di Israel. Anak dah meninggal, ni apa kata orang tu, adik-beradik dah meninggal, duduk seorang-seorang, pegang je. Bayangkan. Trauma. Childhood trauma. Tapi mereka kuat sebab apa? Apa-apa dia cakap apa? La ilaha illallah. Nampak tu? Dia takkan keluar daripada Gaza. Yang ini sebenarnya iman dia. Memang betul lah. Sebab dalam Al-Quran dah ada. Dalam Al-Quran Allah cerita pasal Palestin. Nampak tu kan Jadi kekuatan iman tu. Sebab tu kita ni, tuan-tuan sebab kita mungkin diuji. Tapi diuji mungkin masalah kewangan, masalah keluarga, masalah mak tak ada. And then the broken family. Mak bapak bercerai-berai. Pun berkesan juga. Ramai orang hari ni masalah jumpa saya ialah mak ayah bercerai-berai. Lepas tu saya kalau jumpa saya suami isteri, saya cuba pujuk, jangan bercerai. Kau tengok anak-anak tu. Bila berlaku perceraian, kesan yang pertama ialah kepada anak-anak. Childhood trauma. Dan macam juga kita suami isteri kat rumah kalau boleh. Jangan bergaduh depan anak-anak. Anak-anak melihat ibu bapa sebagai model.
Kalau bergaduh hari-hari, 80% anak-anak melihat yang negatif tu. Tengok mak ayah dekat meja bergaduh. Depan TV bergaduh. Lepas tu kat rumah tak ada solat berjemaah. Ayah tak ada ketua keluarga. An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. Buka. Ar-Rijal. Lelaki ialah pemimpin. Pemimpin tu. Lelaki ni, kita ni pemimpin. Amanah. Dalam keluarga apa dia? Selain kerja, kita kena jadi imam dalam keluarga. Ni ramai juga bini-bini jumpa saya. Haji, saya dah kahwin 18 tahun. Tapi suami saya tak pernah jadi imam, Haji. Tak pernah, Haji. Saya pun suruh dia bang jadi imam. Dia terus lari-lari semayang belakang peti ais. Jadi saya pun tanya dia, kenapa bang? Tak apalah, kau jadi semayang sendiri-sendirilah. Jadi anak-anak tengok satu model yang tak baik. Ni saya cerita ni. Nampak? Nanti dia kahwin pun dia buat macam juga. Nampak? Sedangkan kita sebagai suami, dalam keluarga, ketua keluarga, kena jadi imam. Tak apa. Ramai jumpa saya, Tuan Haji, saya tak jadi imam. Kenapa? Saya baca Fatihah keluar Allah je. Saya dah jadi imam dah sebulan dah. Lalah bini saya jumpa saya pula. Dia cakap, bang, malam ni abang jadi imam, abang baca Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Jadi saya teruslah sakit perut. Tak apa, kalau suami kita jadi imam, dia baca Al-Fatihah, keluar Allah, sah. Nampak tu? Nak ada aura tu. Dan juga sebagai model tu kepada anak-anak. Pak saya, ramai jumpa saya. Anak-anak ni pun. Bila umur 12, 13, atuk cakap dengan daddy. So, daddy jadi imam lah. Kita orang nak tengok daddy jadi imam. Kat sekolah, ustaz cakap. Ustaz cakap, daddy kena jadi imam. Tapi kat rumah tak ada. Atuk cakap lah. Saya nak cakap tak boleh. Bapak dia jenis apa? Jenis introvert. Orang introvert ni biasa tak banyak bercakap tau. Dia je garam je. Mak pula pakar motivasi tak bertoliah. Betul Kau lu mak kau macam tu kan? Jadi saya je. Mak saya tak, saya. Mak tak? Kau pula? Kau ikut siapa? Ayah? Tak juga. Tak tahulah mendatangnya saya. Opah saya. Opah. Opah saya. Saya salahkan opah saya. Dia bukan salah. Sebab apa itu model? Duduk dengan opah lama okey. Lepas tu ada orang kadang mak sebagai model. Ayah diam je. Diam. Tapi sekali berdehem saja. Nampak tu. So sebab tu komunikasi mesti ada. Untuk hilangkan stres, untuk hilangkan ni semua, yang penting ialah komunikasi. Masalah sekarang kebanyakan ialah communication breakdown. Tak ada komunikasi. Suami isteri tak bercakap. Ya, je. Tanya sepatah, jawab sepatah. Lepas tu hari ni ramai isteri lonely, kesunyian. Lepas tu ramai yang meluahkan dalam Facebook. Meluahkan dalam Instagram. Meluahkan dalam WhatsApp group. Meluahkan dalam kawan-kawan punya, ni, dia ada grup-grup dia. Ada pula kawan-kawan sekolah lama pula, lelaki pula. Kenapa? Betul tu. Reunion. Baru ni saya buat counselling, umur dah 70. Bercinta dengan yang 70 juga. Sebab dulu masa form 1 dia bercinta, bawah pokok cherry. Kat sekolah. Dan bila jumpa saya, tanya kenapa suami ada? Kenapa? Alah Tuan Haji, suami saya macam Robocop. Diam je. Yang boyfriend saya ni bagus je. 70 tahun, gigi pun dah tak ada. Saya kata dah lah, Puan, cukup-cukup lah. Ini semua berdosa. Tak ada Tuan Haji. Saya nak minta cerai dengan suami tu. Nak kahwin dengan ni. Sebab kawan tu duda. Reunion pun bahaya sebenarnya. Lepas tu ada setengah suami tak benarkan isteri pergi reunion. Dan isteri pun tak bagi. Dia kalau boleh, kalau suami pergi, ikut sekali. Tapi sekarang ada handphone. Kan Lepas tu WhatsApp. Kat mana? Ingat lagi tak? Lepas tu hantar pula gambar masa form 1 tu. Masa form 1 hantar. Masa muka tengah lawa lah. Muka tengah lawa. Muka masa tu duduk pokok cherry. Duduk. Dia tunjuk semua kat saya tu. Ni Tuan Haji. Macam mana nak lupakan. Ini. Saya tak bahagia lah Haji. Kahwin sekarang. Nampak. Jadi reunion. Dan juga kadang-kadang kita, perjumpaan-perjumpaan kita dan sebagainya, dia memberi kesan kepada, iaitu sama ada kekuatan dalaman kita atau luaran kita. Jadi sebab itu, kalau boleh tuan-puan, kita dalam kita kata nak membina kekuatan diri,
kita perlu ada ketabahan. Kena ada kekuatan. Dari segi kolbu, mental, emosi dan juga kita punya kata orang tu dari segi ekonomi dan juga dari segi fizikal kita. Jadi itu mungkin saya mulakan dululah. Betul, Terima kasih. baik. Jadi, Itu dia. Macam-macam ujian yang Tuan Haji Hushim kongsikan tadi pecah kepada 6 sebagainya. Dan Alhamdulillah hari ini Tuan Haji, walaupun kali pertama kita anjurkan sesi perkongsian begini, saya dimaklumkan ada 4 orang di kalangan rakan-rakan kita ni, sahabat-sahabat Iltizam kita ni yang nak berkongsi mungkin kisah ujian mereka ataupun apa yang mereka pernah lalui hari ini. Jadi siapa yang nak mula kongsikan terlebih dahulu? Ada siapa? Zaitun ke? Ada? Siapa? Sila. Jangan boleh, kita ada mikrofon. Kita boleh serahkan. Boleh, okey. Baik. Okey. Zakirah Okey, baik. Silakan. Ini Zakirah namanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakirah. Saya baru berumur 22 tahun. Saya juga anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Dan saya dah tak ada mak, dah tak ada ayah. Tapi setakat ni semenjak saya kenal dengan Iltizam, Alhamdulillah Iltizam ni dia sangatlah membantu saya dari segi macam raya hari tu. Iltizam ada bagi adik-adik saya baju raya. Jadi macam bila start ayah dah tak ada tu macam raya tu jadi macam kosong. Tapi bila dah kata ada orang yang cakna dengan kebajikan kami, dia jadi macam Alhamdulillah lah, beban tu kurang. Saya cuba sehabis baik untuk buat adik-adik saya tu ada mak ayah. Tapi at the same time saya rasa macam saya bukan kakak yang baik untuk adik-adik. Itu saja. Minta maaf saya. Baik, itu dia Haji. Zakirah, Ya. kakak sulung dari 3 beradik, yatim piatu. Jadi kiranya sekarang ni Zakirah lah. Diorang 3 beradik ni lah berdikari sendiri. Ya. Yang itulah mungkin Tuan Haji boleh kongsikan pula, Tuan Haji. Ya, Zakirah Saya bila dengar tu memanglah rasa terharu lah. Di usia-usia muda macam ni, mana sekarang Zahirah lah yang ambil alih tugas ibu dan ayah. Zahirah Zahirah kena kuat yang saya sebut tadi 6 tadi tu. Hubungan dengan Allah, lepas tu mentally, emotionally kan dan juga dari segi physically. Sebab macam Zahirah sendiri pun dia hilang dah ayah, tempat pergantungan dan ibu. Dan macam mana dengan adik-adik 2 orang nak dibesarkan tu lagi. Dan mereka perlu sokongan daripada Zahirah, tahu. Dan Zahirah sendiri pun perlu sokongan juga sebenarnya. Saya faham. Jadi Zahirah pun perlu sokongan dan Alhamdulillah lah kata tadi. Iltizam dah bantu. Dan kalau boleh macam kita dalam masyarakat dan sebagainya, kena bantulah. Ini kira dalam Islam pun kalau anak yatim piatu. Ni yatim piatu. Siapa bantu ni pahala sangat-sangat besar lah. Kalau kita orang Islam. Jadi yang boleh kita bantu sekarang ialah macam tadi, macam Iltizam buat ni lah. Beri, kita kata bukan saja dari segi sudut material, kata bagi baju dan sebagainya, tapi yang penting juga ialah dari segi support. The support system maksud di sini ialah dari segi emosi. Macam Zahirah ni mungkin dia nak cerita, dia nak luahkan. Macam saya sendiri, saya menawarkanlah Zahirah untuk buat counselling dengan saya. Tak ada masalah, jangan malu. Counselling ni bukan kata orang masalah, bukan. Dia lebih kepada educate. Counselling yang pertama ialah educate. Nak belajar macam mana. Sebab Zahirah nak menempuh jalan yang jauh lagi tu. Ni baru 22, KI 23. Lepas tu KI adik-adik pula macam mana pula ujian dia. Kita nak tengok adik nombor 2 macam mana, adik nombor 3 macam mana. Sebab kalau boleh, walaupun ayah tak ada, ibu tak ada, tapi maknanya kehidupan tu boleh kata orang tu berjaya, dunia dan akhirat. Kita nak macam tu. Zahirah Jadi Zahirah jangan susah hati, insya-Allah. Kita di Malaysia ni ramai nak membantu. Salah satunya Iltizam lah yang datang ini. Alhamdulillah, tahniah lah. Saya beritahu pada Iltizam mana nak membantu. Dan insya-Allah saya sendiri pun sedia membantu, iaitu dari segi kaunseling lah. Untuk bukan apa, untuk menguatkan dari segi kita kata semangat, ketabahan nak berdepan ni. Tidak tahu lagi hari ni ujian macam ni, besok apa benda pula ujian dia. Kan
Lusa apa pula? Dan macam Zahirah pun masih belajar kat universiti lagi kan. Nak belajar lagi. Lepas tu macam mana nak. Kadang-kadang adik tu pun dia perlu bantuan Zahirah juga seperti kakak yang tua. Dia ada masalah nak cerita dengan siapa? Cerita dengan kakak. Jadi Zahirah lepas ni dengar. Adik-adik nak cerita, you dengar je. Jangan pula, alah, dah lah aku stres, kau cerita pula. Kau uruskan sendirilah. Dan ini menyebabkan kadang-kadang adik-adik tu dia hilang fokus. Hilang tu. Kawan belum tentu lagi boleh tolong. Yang faham, nak empati susah. Nampak tu? Jadi Zahirah nak kena, you memang kena kuat lah. Dan saya pun tabik lah. Tahniah lah. Yep. Susah nak cari. Kuat macam ni. Tapi Tuan Haji macam mungkin saya sebab tadi Zakirah ada kata dia rasa dia bukan kakak yang baik untuk adik-adik dia. Macam mana Haji untuk kita bantu daripada segi mungkin semangat Zakirah sebab dia rasa kekurangan tu. Dia kata walaupun mereka okey adik-beradik tapi dia masih ada rasa macam saya bukan kakak yang baik untuk adik-adik. Macam mana tu Haji? Dia sebenarnya Zahirah you dah jadi kakak yang baik dah. Sebenarnya kakak yang baik maksudnya bukan apa. Bila adik tu misalnya nak bercerita, good listener. You dengar je. Kadang-kadang bukan apa. Dia adik ni sekarang belajar dekat college dan sebagainya. Pada masa tu, kita kata orang tu balas balik WhatsApp dia. Jawab balik. Sebab tugas sebagai kakak. Dia kalau ada ibu dengan ayah, biasanya adik tu akan bercakap dengan ibu. Betul? Akan mengadu dengan ibu. Nampak tu dengan ayah. Tapi sekarang ibu dengan ayah tak ada. Zahirah lah tempat dia mengadu. Kakak nak cakap dengan kakak. Jadi you kena strong, kena kuat. Dengar. Okey, apa dia. Tapi mungkin memanglah Zahirah sendiri pun perlu kata orang tu ada pendengar juga. You need somebody to talk. Sebab tu jangan simpan Zahirah. Kalau apa-apa, jangan simpan tu. Cari seseorang yang kita trust. Boleh. Dan saya difahamkan Zahirah belajar dekat universiti. Di universiti sebenarnya ada kaunselor. You boleh jumpa dia, no problem. Kaunselor kat universiti ramai sebenarnya. Jumpa dan luahkan. Lepas tu dari situ, kenapa nak supaya Zahirah ni dia kuat diri dia, nak bantu dua lagi adik tu. Adik ni dia masih lagi awal remaja. Kan dia? Jadi dia perlukan kakak. Jadi Zahirah, you dah bagus dah. You dah bagus dah. Bukan makna you hilang terus daripada radar. Jangan hilang terus daripada adik-adik. Dah sudahlah, aku lepas diri aku, kau berdua pada pandai lah kau. Sekarang mama tak ada, ayah tak ada, kita bawa diri masing-masing. No. Itu bukan dia ajar dalam Islam. Dalam Islam tak ajar itu. Makna kita, kalau macam tu, Zahirah dengar, support system, mungkin dari segi misalnya dia pun nak minta bantuan apa-apa saja, Zahirah dengar saja. Dan support dia. Ya, insyaAllah. Baik. Boleh Zakirah insyaAllah Baik. Terima kasih Zakirah. Kongsi perasaannya bagaimana ujian Zakirah, kakak sulung 3 beradik anak yatim piatu dan seterusnya. Siapa dia? Puan Sabrina ya. Okey silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Sabrina. Saya merupakan ibu tunggal kepada 2 anak. Satu 9 tahun, satu lagi 1 tahun setengah. Which is so basically ini adalah ujian kehilangan buat saya. So bila dengar Zakirah cakap jadi anak yatim piatu kan. So macam saya Peluk dia. Peluk. Tak apa. The support system. okey, sebenarnya kurang daripada setahun saya dah kehilangan suami. Dan habis je tempoh dah 4 bulan 10 hari saya kehilangan mak. So kehilangan tu pada saya bukanlah sekadar hilang orang yang kita sayang, orang yang kita rapat. Sebab dua-dua kami semua duduk serumah. Saya memang jaga mak saya sejak dia stroke. Dan so bila dalam satu rumah kita berlima dan tiba-tiba secara drastiknya tinggal bertiga. So amat terasa lah. So macam sebenarnya kalau kita nak cakap pasal kehilangan, mungkin benda tu kalau kita yang tak rasa, kita rasa macam normal je. Semua orang akan menghadapi kematian. Semua orang akan rasa kehilangan itu. Tapi bila sendiri yang
menghadapi memang agak sukar. Dia bermula dengan, okey, macam tadi Ustaz Tuan Haji cakap, kita memang diuji dengan pelbagai jenis kan. So saya boleh katakan tahun 2023 kami memang diuji dengan ujian kesihatan. Dan kenapa kematian arwah suami secara mengejut? Sebabnya yang sakit adalah mak. Maksudnya kami memang busy menguruskan mak keluar masuk hospital. Saya berulang-alik hospital, pergi mana-mana saja treatment yang ada yang orang kata bagus, pergi ke utara, pergi ke selatan, ulang-alik untuk dressing kaki dan sebagainya. So yang memang kita bersedia, bukanlah kata bersedia untuk pemergian mak tu, tapi yang sakit tu adalah mak kan. So almost 5 years lah yang saya jaga arwah mak ketika tu. Tapi yelah, bila kita sibuk keluar masuk hospital, anak kecil dan sebagainya, tapi yang sakit tu suami. Sakitnya tu pula orang kata asbab sahajalah, hempedu, batu dalam hempedu, which is kalau kita bercakap tentang batu dalam hempedu pun sebenarnya kalau dapat rawatan, alhamdulillah lah. Orang lain kata macam mana boleh sampai kematian kan. So itulah dia, ketika itu memang kita orang busy menguruskan mak keluar masuk. Jadi husband cakap bila dia rasa sakit macam gastrik macam tu, dan esoknya bangun mata dah macam kuning sikit. So dia cakap tak apa, yang awak uruskan mak, pergilah. Sebab saya berulang treatment kaki mak dekat MUA masa tu, daily trip 3 kali seminggu. So pergi uruskan mak, saya pergi hospital sendiri. Saya pergi emergency sendiri. Nanti apa-apa saya update. Dia cakap macam tu. Tanpa kami sedar, itulah kali terakhir untuk dia jumpa arwah mak. Itulah kali terakhir dia peluk anak-anak. Sebab 2 minggu dia di hospital, memang tak dapat jumpa anak-anak. Dan saya pun tidaklah dapat menjaga dia dekat hospital. Itu yang salah satu benda yang membuatkan saya ralat juga. Sebab kita ada mak kan, adik-adik jauh, adik-beradik jauh. Dia orang datang pun weekend sahaja dan sebagainya. Dan saya direzekikan waktu tu kerja yang fleksibel. Sebabnya kita susun jadual. Siang saya uruskan family, malam saya bekerja. So memang hektik, memang busy. So bila di akhir-akhir 14 hari dia di hospital. So hari terakhir tu saya sangat bersyukur diberi orang kata apa, kemudahan dan insting hati untuk stay di hospital. Dan saya malam tu saya dapatlah menghadap dia apa semua. Tapi again bila dia pergi ketiga itu, kita masih boleh teruskan sebab kita masih ada mak kan. So mak ada. So tempoh edah yang saya lalui kat rumah tu memang alhamdulillah, maksudnya memang ada support system, kawan-kawan sentiasa datang, sentiasa busy. Maksudnya tak sempat lah nak melalui proses grieving tu. Kita cepat sebab saya masih walaupun dalam edah, tetapi sebabkan tak ada siapa yang nak menguruskan untuk hantar anak sekolah, bawa mak pergi teruskan treatment. So memang saya keluar. Jadinya grieving tu tak terasa sangat. Tetapi bila once habis edah, tak sampai sebulan, bulan puasa, akhir puasa, mak yang pergi. Memang itu jadi macam orang kata terduduk, memang terduduk. So saya jadi macam tak tahulah, dalam keluarga mungkin saya nampak seorang yang banyak cakap, ceria apa semua, tapi yalah deep inside sebenarnya sukar untuk saya nak hadapi benda tu. Dan saya sebenarnya bila mak meninggal tu, saya dapat 2 minggu cuti. So 2 minggu tu saya dekat rumah, tak keluar rumah, tak boleh tidur. Saya tak hiraukan semua sebab kita cuti apa semua, saya tak hiraukan. Anak-anak pun saya order je makan kan. Saya sangat-sangat bersyukur yang si kakak pandai nak menjaga diri dan dia pun pandai nak jaga adik dia. Waktu tu adik dia kecil je, dalam baru 8-9 bulan macam tu. So memang orang kata dah nak masuk ke fasa depression. Saya dah cuba mula murung, saya tak hiraukan, tapi saya sangat bersyukur kita ada support system yang kuat. Macam kawan-kawan sentiasa alert, kenapa ni tak senyap je. Maksudnya macam totally senyap. Sebab saya seorang yang bising, saya seorang yang sentiasa bercerita, saya seorang yang sentiasa share. Paling-paling pun saya share dekat IG story saya. So bila diorang ni semua alert yang, okay kenapa ni? Tak ada cerita. Walaupun saya sedih dengan pemergian suami, tapi bila kita bercerita, itu salah satu untuk cara kita melalui proses grieving tu kan. Tapi bila mak pergi tu, dia macam jadi satu perasaan hilang.
hilang betul apa orang kata, memang kekuatan tu terus down macam tu kan. So itulah dia, saya bersyukur saya ada rakan-rakan dan yang alert, ada adik yang memang setiap minggu waktu tu datang tengok. Bila benda ni semua berlaku pada ketika saya berusia 40 tahun, maksudnya kita tahu, orang kata macam life change at 40. Orang cakap bila kita 40 tu umur waktu kita diuji dengan macam-macam, sama ada mental atau fizikal. Dan ketika itu juga kita akan rasa Allah jentik hati, rasa bersyukur. So bagaimana, cuma lah waktu tu kita sentiasa tanya, kenapa aku? Ya, dan keadaan itu pun bila kita bermonolog dengan diri sendiri, itulah cara kita mencari kekuatan sendiri kan. Kita cakap, tak apa, Allah sayang. Sebab tu Allah uji. Sebab tu Allah nak kita dekat dengan dia. Sebab tu itulah yang terjadi. Cuma ketika dia datang bertubi-tubi, ujian kehilangan ni bukan sahaja ujian kehilangan orang yang tersayang. So waktu tu baru saya nak bangkit. Saya start kerja semula. Masuk kerja, kita pula diuji dengan kehilangan kerja tu pula. Terus macam dapat terus berita, okey minta maaf, disebabkan financial apa semua, diberi 2 minggu notis sahaja. So nampak tak, dia macam seolah-olah macam kita dah jatuh, terduduk dah kena hempak batu. So masa sebab waktu tu saya rasa saya menganggap, okey tak apa, it's okay, aku masih ada kerja, aku masih ada anak-anak, aku kena bangun, aku kena bangkit. Kita masih ada source of income itu. Sebab husband tak ada, yelah, tak, maksudnya nak meneruskan hidup tu kan. Tapi bila hilang kerja juga, so dah hilang suami, hilang mak, hilang kerja. So saya waktu tu memang tak tentu arah. Datanglah segala anxiety semua tu. Cuma salah satu cara yang saya lakukan, betul, memang mencari kita sendiri yang kena keluar. Maksudnya jangan layankan sangat. Kalau ikut down tu memang semua benda pun saya takkan hirau, tapi bersyukur alhamdulillah Allah dah bagi jalan. Maksudnya tempoh 2 minggu suami di hospital, dia dah bagi saya rasa macam mana untuk handle semua benda seorang. 2 minggu tu kan, itu saya cakap pada diri saya cakap, Allah sayang. Sebab tu dia bagi suami dia bukan pergi mengejut. Mungkin efek dia lagi teruk kalau mengejut yang macam accident ke apa ke kan. So jadi saya kata Allah dah bagi kau bersedia ni. Dia tu 2 minggu. 2 minggu saya kena menguruskan semua sendiri. Mak yang sakit, anak-anak, sekolah, harian perkara apa-apa yang dekat rumah apa semua. Dari segi pembayaran, segala bil-bil semua memang saya uruskan. Dan Allah bagi 2 minggu untuk anak-anak rasa Abi dia tak ada 2 minggu tu, untuk memudahkan juga saya berdepan dengan mereka sebab dia orang kecil lagi kan. So itulah dia yang membuatkan saya lebih macam okey, kuat, tak apa, mesti ada sesuatu yang lebih baik yang Allah rencanakan. So alhamdulillah, cakap dari segi kerja memang saya dah start anxiety waktu tu. Dalam umur saya 40, sekarang 41. So memang kita agak sukar untuk mencari kerja lain. Dan bersyukur saya temui Tizam apa semua dapat bagi saya peluang. So saya masih rapor, saya masih ada kalanya emosi itu datang, ada kalanya anxiety itu datang, tapi kita cuba lawan lah, kita cuba lawan. Yang penting apa yang saya lakukan sekarang ni adalah untuk membesarkan 2 anak dan beri mereka kekuatan dan rasa cinta untuk meneruskan kehidupan walaupun tanpa abinya dan walaupun tak ada tok maknya, sebab memang dah biasa diorang sangat rapat dengan arwah mak kan. So itulah ujian kehilangan yang saya rasa mungkin impact dia agak besar sebab dalam tempoh yang sekejap. So saya pun rasa ini dah nak setahun juga sebenarnya. Saya rasa saya dah boleh move on sebenarnya. So tak menyangka jugalah macam ialah proses grieving setiap seseorang tu kan berlainan kan, tak sama. Cuma ya masih ada trauma bila dengar berkenaan kehilangan, kematian, saya masih ada rasa macam dia akan berdebar dekat situ.
In fact, kalau tengok signboard hospital pun, saya terus rasa berdebar. Saya masih tak boleh lalu jalan yang menghala ke hospital sana. Saya masih tak boleh. Sampai sekarang saya masih tak boleh. Saya akan cari laluan lain yang selain lalu ke laluan ke hospital, dan saya tak boleh tengok hospital tu. So, sedikit macam, yelah kita ada trauma tu kan. Itulah dia sedikit perkongsian dari saya. Baik, Terima itu kasih. dia Puan Sabrina punya perkongsian. Berat Haji. Bagi saya mendengar ni pun menangis juga sebab bukan mudah Haji. Perempuan, wanita, ibu tunggal. Cik, silakan Haji. Memang Puan Sabrina memang seorang yang tabah lah. Sangat tabah. Mana masa tu hilang suami, hilang ibu, hilang kerja pula tu. Cuba bayangkan Lepas tu saya beritahu tadi bahawa Allah bagi ujian. Tapi saya tertarik dengan Puan Sabrina beritahu tadi. Itu semua menyebabkan your monolog. Your the self-talk. Makin dekat dengan Allah. Betul lah. Betul sekali. Lepas tu bagi kita yang Allah tak bagi ujian ni, kalau boleh kadang-kadang bukan makna kita tak diberi ujian tu makna Allah tak uji kita. Sebenarnya uji juga. Dalam Islam ada dua, istidraj dan juga kifarah. Kalau istidraj maknanya Allah bagi kemewahan, bagi kesenangan. Itu ujian sebenarnya. Sebab ramai sekarang orang, dia bagi kemewahan dan benda. Tapi dia tak solat. Dia tak jaga hubungan dengan Allah. Tapi macam kes Puan Sabrina ni, Allah uji dia, tarik semua tiga-tiga sekali tu. Jadi di situlah dalam Islam dipanggil hidayah. Dalam bahasa kaunseling dipanggil celik akal. Dari situlah maka Puan Zina rasa aku kena dekat lagi dengan Allah. Dan memang di hati tu ada sentiasa ingat pada Allah. Betul Dan itu sebenarnya salah satu daripada mana Allah sayang kepada Puan sebenarnya. Cara Allah sayang kita ni macam-macam cara. Allah bagi ujian. Ada orang Allah sayang, Allah bagi harta. Bagi pangkat, bagi itu mewah. Tapi pada masa itulah dia lalai. Dalam Al-Quran ada tu, Allah berfirman bahawa tapi ramai manusia tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang bagi. Jadi bagi Puan pula, Puan memang tabah. Dan banyak belajar kat situ. Banyak belajar. Cuma, Puan kena kata orang tu macam tadi ada support system. Ada daripada kawan dan macam Puan mungkin macam sekarang pun untuk hilangkan daripada anxiety, hilangkan daripada Puan tak ada kemurungan. You tak ada. Anxiety tu biasa sebenarnya. Ramai orang kena anxiety. Terutama sekali bila kehilangan. Biasalah tengok hospital, itu tanda-tanda tu. Tengok signboard hospital tak boleh. Tengok van jenazah tak boleh. Jadi itu sebenarnya anxiety. Tapi benda tu boleh dikurangkan dan dihilangkan dengan cara macam Puan buat sekarang lah. Makna dekat dengan Allah. Puan banyak misalnya, berzikir, istighfar, dan juga support daripada kawan tu. Dan juga tengok muka anak 2 orang tu yang comel. Tu penghibur juga tu. Anak sebenarnya Jadi Allah ni maha kaya, maha penyayang. Dia tarik kat sini, dia bagi. Dia tarik 2, dia bagi Puan anak 2 orang. Nampak tu? Ada orang duit banyak dan sebagainya, tapi anak pun tak ada. Ramai hari ni rumah besar, duit banyak, anak pun tak ada. Allah bagi uji kat situ pula. Nampak tu kan? Jadi Puan, saya memang kagum dengan ketabahan Puan Sabrina ni. Sebab ada setengah orang kalau macam ni down terus. Down terus and mentally, emotionally. Tapi Puan tabah dan sebab tadilah keimanan tadi. Keimanan tadi. Jadi kita nak menghadapi kesimpulannya bila kita diuji oleh Allah, bukan apa, Allah nak suruh kita dekat lagi dengan dia. Lagi dekat. Dan kita selalu, mungkin lepas solat kita berdoa, minta dengan Allah. Dan mungkin selama ni kita susah nak menangis. Tapi bila macam ni, senang nak menangis. Sebab air mata ni semua pahala semua. Bukan senang. Sebab ada orang, kalau dia dah kaya raya, mewah, mana nak menangis? Nak menangis apa? Tapi bila Puan air mata keluar dan sebagainya, itu sebenarnya Allah nak bagi, nak tambah lagi pahala kepada Puan dan juga nak kata orang tu beri Puan tu lebih dekat dengan Maha Pencipta.
Ya. Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat sangat baik. Jadi, Baik. untuk kita semua. Dan Tuan Haji, kalau boleh saya tambah sikit lah, mungkin sebab Puan Sabrina pun ada sebut tentang tempoh grieving tu kan. Macam mungkin ada tips untuk dari pada Tuan Haji. Contoh kata macam kalau saya dulu, arwah mak saya meninggal ketika tahun 1999. Saya ambil waktu yang sangat lama Tuan Haji. Saya tak nak sambut birthday saya akan jauh dari orang apa semua, even daripada abah saya sendiri, saya jauh sampai tahun 2017. Baru, saya bukan tak reda, saya terima. Cumanya tak tahu, mungkin grieving tu, so mungkin Tuan Haji ada cara ke perkongsian tips ke untuk mungkin mereka yang dekat sini, dekat penonton kita yang tengok ni, cara bagaimana untuk kita burden tempoh grieving tu, macam cara melepaskan ke. Ya. Ha. Dia kalau kita kata kita kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan orang yang kata orang tu, ialah tempat macam Eddie dan juga Puan Sabrina tadi, tempat nak meluahkan emosi, perasaan dan sebagainya itu, memang dia ambil masa. Bukan Eddie saja dengan Puan Sabrina saja. Dia ambil masa yang begitu panjang dan melihat kepada kekuatan kita lah. Jadi kalau tips dia tu, Cik Eddie, macam mana kita nak kembalikan balik itu, yang penting kat sini ialah kita makna tadi, yang penting kita kena berfikir secara rasional. Sebab dalam Islam, Allah ajar kita apa? Hidup dan mati. Hidup dan mati. Sehat dan sakit. Masalah nak menerima tu susah. Nampak tu? Sedangkan itu benda ialah perkara yang lumrah dalam hidup. Macam kita ni, tak tahu lagi bila nak mati. Macam saya ni. Kan? Saya pun tak tahu bila nak mati. Bersedialah. Dan mungkin isteri saya pun sudah beritahu dah. Sebab dia terlalu sayang kat saya. Ni kalau abang tak ada, macam mana ni bang? Saya macam mana ni bang? Dah. Terpaksa. Saya kena cakap dengan dia. Anak-anak begitu juga. Yang tadi yang telefon tu. Yang bongsu. Panggil dia baby. Walaupun dah jadi pilot. Panggil baby lagi. Dia tak boleh. Satu hari ni telefon saya berkali-kali kan. Jadi, saya cakap, adik, baby, kalau ayah tak ada, jangan, terus menangis. Ayah jangan cakap macam tu. Ayah cakap apa ni? Dah. Sebab, dia ada touching tu. Kita ni. Dia cara kita ialah, kita kena balik-balik pada Allah. Bahawa, behind kita punya mind, hati kita, bahawa, sampai satu ketika, Allah akan ambil kita. Jadi kita redha, dan yang penting ialah walaupun ibu, ayah kita, suami kita, isteri kita dah tak ada, tapi doa tu, sebab tu kata doa anak yang soleh. Nampak tu? Doa anak yang soleh, solehah. Dia benda ni semua dah ada panduan dalam Islam sebenarnya. Sebab kita tak boleh kecewa, tak boleh putus asa. Kalau kita ingat-ingat sangat, macam mana? Memanglah kita pergi atas kubur bercakap, bukannya dia bangun, betul. Tak ada. Tapi sebenarnya kita dah tahu bahawa bila kita sedekah semua tu, dia akan memberi pahala tu kepada yang telah pergi. Jadi nak kena banyak kita rujuk pada Quran balik, rujuk pada Islam balik. Kalau tidak, bersedih lah Hedi. Asyik bersedih, memanglah berfikir. Dan akhirnya boleh pergi kepada kemurungan. Fikir-fikir. Benda yang tak logik. Betul. Orang mati, mana hidup lagi? Dan lepas ni kita pula. Nampak? Jadi, untuk mengatasi masalah ni, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Macam kata Puan Sabrina tadi lah. Nak dekatkan lagi. Mungkin dulu kita nak solat pun culas, lambat, apa semua kan. Nak baca Quran susah. Banyaklah buat amal lagi. InsyaAllah, dia akan menjadi ubat hati. Ubat hati dipanggil tu. Dan satu lagi, jadi banyakkan berzikir, banyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan kalau yang meninggal tu ayah kita, mak kita dan sebagainya, kita sedekah Fatihah. Kalau boleh hari-hari kita sedekahkan. Benda tu sampai kepada orang yang kita sayang. Jadi benda-benda semua, dia sebagai satu terapi. Satu terapi pada kita, tapi ambil masa. Ambil masa, dan kemungkinan 2 bulan, 3 bulan okey, lepas tu datang balik. Tengok-tengok pula sekarang, kita tengok ada orang meninggal pula, mula kita sedih. Macam hari ni lah. Bila tadi anak anda, cucu anda saya tu bercakap, ya. Siapa nama tadi tu? Zakirah. Zakirah tadi. Itu sejarah dia.
Lepas tu Sabrina sejarah dia, Eddie pun ada sejarah. Saya rasa ramai lagi di luar sana kita semua orang ni ada pengalaman dalam diri masing-masing. Tapi ada orang kuat, ada tak kuat. Nampak tu? So nak kuat tadi macam kata Eddie, kita kena kembali kepada Maha Pencipta kita. Kan itulah. Lain-lain tu boleh lah untuk menghiburkan hati tu boleh lah. Jumpa kawan-kawan, nak buat aktiviti-aktiviti macam biasa. Macam Eddie ni nak menghiburkan hati, jadi pengacara majlis, pergi sana, pergi sini. Betul kan? Cuba kau duduk diam je. Diam, asyik ambil tengok gambar mak kau. Lepas tu menangis, sedih. Apa sudahnya? Tak sudah betul. Kehidupan, aktiviti kehidupan mesti diteruskan. Macam biasa. Kalau kita kerja macam biasa, semua macam biasa. Hidup teruskan. Tak ada masalah. Yang penting maknanya kita masih lagi mengingati orang-orang yang kita sayang. Kita orang yang kita sayang, cara dia, kalau dulu mungkin kita boleh bagi duit pada mak ayah kita kan. Sekarang nak bagi duit, dah tak ada makna. Maka kita lebih banyak bersedekah. Dan juga bersedekah dengan, yalah, mungkin ayat Quran dan juga sedekah-sedekahlah kepada orang-orang yang susah dan memerlukan. Itu penting. Pahala pergi kepada orang yang kita sayang. Niatkanlah untuk Niat arwahnya. Ya, betul. Baik, itu dia. Baik, kita ada juga daripada sahabat Iltizam Relief Society, kita ada Puan Zaitun. Ni ibu mengandung berapa bulan? 5? Dah 8 bulan Oh, dah. 8 dah. 8. 8 bulan. InsyaAllah. InsyaAllah. Anak 30 sulung. minggu dah. Anak sulung, betul. Anak sulung, alhamdulillah. Okay, saya duduk je lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dengar balik cerita orang lain kan, rasa macam, ujian aku ni apalah sangat kan. Dan bila saya ingat balik, saya sebenarnya diuji dengan kesusahan. Sebab dibesarkan 8 orang adik-beradik tanpa figura seorang ayah. Sejak saya berusia 12 tahun. Kehidupan tu rasa macam gelap sekejap. Sebab kita patah kaki sebelah. Kita tak dapat kasih sayang seorang lelaki yang bernama ayah. Sebab tu bila saya nampak figura seorang ayah yang umur seakan-akan abah saya akan rasa happy. Sebab saya rasa macam kalau abah masih hidup, inilah abah. Bila cerita pasal kesusahan tu, sampai tahap pernah cikgu tanya, awak dapat bantuan kebajikan masyarakat tak? Sebab tak bayar yuran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kehidupan tanpa seorang ayah ni memang dipandang rendah oleh masyarakat. Sebab ialah kita susah kan? Sampai tak mampu nak beli kain kapan arwah abah. Itu cerita dululah. Yang saya rasa susahnya tak ada abah ni. Sampailah masuk universiti. Sebab dulu arwah abah saya bekerja sebagai seorang buruh. Mak saya bekerja sebagai buat kuih biasa jual hantar dekat pasar. Jadi kita membesar tu memang saya pagi-pagi kan sebelum pergi sekolah tu memang pukul 5 pagi saya dah bangun dah. 5 pagi bangun, tolong mak buat kari pap supaya mak boleh hantar lah. Dan saya kadang-kadang petang-petang lepas balik daripada sekolah menengah tu, saya akan ikut mak saya buat raga dekat belakang, pergi jual dekat perumahan-perumahan yang terdekat dengan rumah. Jadi benda-benda macam ni orang tak nampak. Sampailah tahap saya pernah jelas sebab kita tak ada sumber kewangan yang kukuh. Waktu tu saya kerja part time lah. Tapi saya tahu saya takkan minta duit dengan mak saya sebab mak saya pun kekurangan duit juga. Sebab waktu arwah abah tinggalkan, boleh dikatakan 7 orang masih lagi bersekolah. Jadi masih lagi perlukan. Jadi saya sendiri rasa macam saya takkan susahkan mak saya. Bila bekerja part time tu saya ingat satu tahap tu memang saya betul-betul tak ada duit. Saya tak pernah berkongsi dengan siapa-siapa kisah benda ni. Kawan kerja lah kan. Sebab saya tak ada duit nak makan kan. Belum dapat gaji lagi. Waktu tu adalah kerja pertama saya waktu saya berusia 18 tahun. Okey, kawan saya dia buang makanan tu sebab kita tak sedap. Saya ambil makanan daripada tong sampah tu. Saya makan. Makanan tu sedap sebenarnya. Tapi mungkin bagi setengah orang, dia tak perlukan. Tapi bagi seorang yang lapar macam saya ni, saya ambil, saya makan sampai habis. Itu tahap kesusahan yang pertama.
Bila masuk universiti, saya tahu mak saya memang struggle. Bangun pagi seawal 4 pagi buat kuih, bekerja. Selepas tu mak saya akan pergi mengurut orang sampai malam. So saya takkan minta langsung duit dengan mak saya sampailah mak saya bagi duit. Jadi setelah kat universiti tu, 1 minggu tu saya cuma tinggal RM2 sahaja untuk saya survive. So apa yang saya buat? 1 minggu tu makan roti je. Sampailah mungkin agak-agak rumit tu dia nampak saya tak makan sangat. Dia kata tak apa, tolong urut kakak, picit-picit kakak, nanti kakak bagi makan belanja burger. Okey lah, Alhamdulillah lah, minggu tu 1 hari tu sedap lah saya makan burger. Benda-benda macam ni, orang tak nampak kesusahan kita tau. Itu adalah kat universiti. Dan waktu tu adalah Allah uji saya lagi. Yang mak saya yang sihat, tiba-tiba jatuh sakit. Disebabkan depression kan. Rupanya sepanjang kematian arwah abah tu mak tak pernah bercerita tentang kesusahan. Tetapi selepas 7 tahun arwah abah meninggal, rupanya mak memang betul-betul depressed. Mak keluarkan segala benda yang selama ni mak pendam. Jadi daripada situlah hilang lagi pula kasih sayang seorang mak. Sebab mak dah tak sihat kan. Hilang lagi sumber keuangan. Jadi banyak benda yang saya buat sebenarnya untuk survive. Dan Alhamdulillah sebenarnya kalau berkat kita sabar tu kan dengan ujian kita ada, kita tak mengeluh, kita teruskan aja. Kita rasa macam, ya Allah tak apalah. Ini mungkin ujian untuk aku. Selepas daripada habis zaman universiti, saya diberikan Allah bagi rezeki tu Alhamdulillah. Mungkin disebabkan salah satu saya punya niat adalah untuk bantu keluarga. Untuk bantu adik-adik saya untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah bagi saya dengan mudah. Saya dapat apa yang saya nak. Saya dapat kerja yang saya boleh katakan stabil sampailah sekarang. Dan saya bersyukur sangat-sangat sebab saya berjumpa dengan Itizam. Salah satu badan organisasi yang membawa saya pergi balik kehidupan saya supaya saya bagi balik kepada society. Saya tolong lagi banyak orang. Saya tengok sini kehidupan orang tu. Saya rasa macam sebenarnya adik ni dia ada potensi lagi untuk pergi lebih jauh. Tapi mungkin dia ada kurang dari segi kewangan ataupun kurang dari segi facilities. Jadi terima kasih kepada Itizam. Dan saya suka cara pendekatan Itizam. Kalau orang lain bagi bantuan dari segi kewangan, duit kan, duit tu akan habis. Tapi Iltizam bagi pendekatan, dia bagi satu kemudahan dekat orang ni. Contoh dekat seseorang nak tolong manusia ni, okay, ataupun sipulan ni, biar dikembangkan, biar ada dalam jangka masa yang panjang apa yang boleh dibuat dengan fasilitis tersebut. Jadi bila nak cerita tentang kesusahan saya itu, satu je saya nak bagi tahulah kan, dia macam ni je lah. Walau macam mana pun dia kena sabar. So berkat sabar tu Alhamdulillah sekarang ni saya diberikan, saya boleh katakan cukup apa yang saya nak dalam kehidupan. Dan terima kasih sekali lagi pada Itizam. Saya memang sangat-sangat berhutang dengan Itizam. Sebab Itizam membuka mata balik, rupanya ada lagi society ataupun NGO yang masih lagi ambil berat tentang orang kata kesusahan-kesusahan orang lain. Jadi itulah sedikit kesusahan yang saya pernah lalui dulu, yang saya rasa macam itu adalah merupakan salah satu yang membuatkan saya sentiasa untuk pergi ke depan. Jangan pandang belakang dah, sebab itu cuma satu perjalanan je. Jadi saya harap sedikit sebanyak memberikan orang lain inspirasi juga untuk terus pandang ke depan, insyaAllah. Itu dia Haji. Orang yang berjaya sekarang ni kalau kita nampak, mungkin sama ni Zaitun dalam TV, orang nampak dia happy, mengacara dan sebagainya. Ada suami yang baik insyaAllah dan bakal menjadi ibu. Tapi sebenarnya banyak orang kata macam bebanan yang dibawa sama daripada zaman membesar. Haji, silakan Haji. Saya sebenarnya susah tu nak keluar air mata ni. Tapi hari ni bila Puan, siapa nama tadi? Puan Zaitun cerita tadi tu. Sebab bila sebut, Puan Zaitun sebut dia ambil makanan dari dalam, orang dah buang makanan tu Jadi itu sebenarnya menyebabkan saya rasa sangat-sangat sebab lah. Sebab tu terima kasihlah kepada Itizam ni sebenarnya. Di luar sana ramai orang susah sebenarnya. Ramai. Sebab saya sebagai kaunselor dan saya juga pengurusi persatuan Perkim, Pertubuhan Kebajikan Islam. Saya pun buat
buat juga ni, saya buka restoran dekat Kelang tu, tak ada duit makan free. Sebab saya tahu ini kadang budak-budak sekolah ni, kadang dia pergi sekolah tak ada makanan. Duit tak bawa, lapar. So biasa nak ambil nasi, makanlah. Tapi betul, bila kita bantu budak-budak macam ni, dan akhirnya bantuan bukan saja dari segi makanan, tetapi yang penting juga ialah dari segi psychological. Macam Puan Zaitun ya, dia misalnya ialah tabah menghadapi semua tu, dan akhirnya dia jadi seorang yang berjaya sebenarnya. Jadi bukan apa, ini juga jadi panduan kita dalam masyarakat lah ya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang ni, orang susah ni ada dua jenis tau. Satu dia meminta-minta, satu tak minta. Dia tak minta, macam Zaitun tak minta. Orang tak tahu. Yelah, bayangkan 8 orang adik-beradik. Ayah dah tak ada, ibu tunggal, jual kuih, jual apa. Tapi tak minta-minta. Ada setengah orang dia suka minta dan sebagainya, tapi tak minta. Jadi kita ni dalam masyarakat, pengajaran daripada cerita Puan Zaitun tadi tu, di luar sana dalam masyarakat kita ramai orang susah lagi. Dan pada saya, kita tak perlu melihat bukan saja pada satu kaum saja. Kat Malaysia ni, orang Melayu susah, orang India ada, Cina ada. Sebab saya semua berdepan semua ni. Jadi kita bagi tanpa mengira bangsa dan agama. Nampak tu? Kita beri bantuan pada mereka. Ramai budak-budak sekarang tak makan, tak apa. Dan menyebabkan, kalau tuan-tuan tak percaya, you tengok malam-malam yang kerja dekat restoran-restoran biasanya budak-budak sekolah. Dia tanya, kenapa dek kerja? Tak ada apa, saja je. Atuk nak cari duit lebih. Dia tak cerita bahawa bila, sebab tu saya kalau apa, kita suka pergi ke rumah dia. Pergi ke rumah baru tahu, oh macam ini rumah. Duduk dalam rumah tu 8 orang adik-beradik, 10 orang adik-beradik. Kan? Ada yang duduk flat sampai 2 keluarga, 3 keluarga. Nampak tu? Ada yang duduk rumah sewa tu. Saya tak mau sebutlah kat mana, sensitif kan. Bila kita pergi tu, dalam semak, dalam apa, duduk dalam tu. Tapi sebenarnya mereka tak minta-minta. Nampak? Jadi Puan Zaitun, you pun boleh jadi sebagai satu, kita kata, motivator, counselor juga untuk bantu orang lain. Ya, macam you cakap tadi kan. So yang you hadapi tu, pengalaman tu cukup mahal. Macam Puan Sabrina juga, macam Sakira tadi. Ya, ni semua. Dan kita tengok kat sini, Eddie, ujian Allah tu berbeza-beza. Betul. Nampak tu berbeza-beza. Kita dengan 3 orang ni dah berbeza-beza. Tak sama. Allah sayang setiap dari kita dengan cara yang berbeza. Yes, betul. Allah sayang kita berbeza. Allah uji kita yang berbeza. Sebab Allah tu maha pengasih dan maha penyayang. Kena ingat tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tu sebenarnya, Allah tu maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang sebenarnya pada kita. Bukan maknanya dia bagi ujian tu, dia tak sayang kat kita. Sebenarnya Allah kata, aku uji kau tu sebab apa? Aku sayang kau. Supaya, macam kata Puan Sabrina tadi, bila diuji, maka ingatan pada Maha Pencipta tu makin. Betul jadi kita bukan apa di luar sana, kalau sekarang lah. Kita dengar ni sekarang dalam program ini, kalau sedang diuji dia apa semua, ni boleh diambil sebagai satu iktibar semua. Bahawa kita dengar macam kata Puan Zaitun tadi, dia kata rasa ujian dia dah berat dah, rupanya ada lebih berat lagi. Kalau banding dengan Puan Sabrina, lebih berat tu. Adik tu, lebih berat tu. Bayangkanlah ayah dah tak ada. Korang Puan Sabrina ada mak juga. Ni, dah kita tadi tak ada lagi dah. Dia nampak. Yang ni dah tak ada juga. Jadi ujian tu berbeza-beza. Dan bagaimana kita nak membina kekuatan kita, nak berdepan dengan kesabaran. Tadi you sebut sabar. Sebab tu Allah sebut dalam Quran banyak kali tentang sabar, solat. Sabar, solat, sedekah. Sabar, solat, sedekah. Sebab tu kalau kita ada duit lebih sikit, kita sedekah. Sekarang nak sedekah pun tak susah. Melalui apa tu? Online saja. Kan? Masuklah. Tak banyak pun, RM1 pun tak apa. Kan sedekah sebelum subuh. Oh, itu pahala lagi besar. Kalau nak sedekah sebelum subuh. Ataupun datang ke masjid tu, ambil masuk je. Contoh. Ataupun masuk dalam ni, dalam iltizam ni masuk. Tak ada masalah. So, kagumlah saya dengar. Perkongsian Puan Zaitun insyaAllah. Sebab bila saya sebab tadi tu, bila you cakap, ada orang mewah. Daripada dia makan nasi ke apa, pada dia kurang sedap sikit, tolak tepi. Betul Ada orang macam tu. Sebab dia dah boleh duit banyak lagi. Boleh beli lagi lebih sedap. Tapi ada
Budak-budak sekolah ni kadang dia tak ada duit. Nak makan pun tak ada tu. Kan Tapi kat sekolah pun ramai cikgu bantu sebenarnya. Sebab saya dulu cikgu juga kat sekolah. Saya tahun 80-an. Kan, budak-budak yang tak ada duit dan sebagainya, kita bantu dia. Dan dia akan ingat kita sampai bila-bila. Kalau jumpa cikgu tak ingat ke? Cikgu dulu bagi saya nasi lemak tiap pagi. Masa tu nasi lemak murah baru 10 sen. Ikan bilis. Masa tu ikan bilis 10 sen. Lepas tu bagi air. TO satu. Masa tu 5 sen baru. Jadi sebenarnya kita boleh membantulah. InsyaAllah. Jadi. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih Zaitun. Dan kita ada seorang lagi yang nak berkongsi dengan kita juga hari ini. Dipersilakan. Nama puan? Saya Amy. Saya sukarelawan Iltizam Real Program sejak tahun 2012. So saya dah hampir lebih daripada 10 tahun lah bersama dengan Iltizam ni. Memang Iltizam banyak bagi bantuan pada orang susah, pada bukan dekat Malaysia, dekat luar negara juga. Saya kerap ke Kemboja dengan Iltizam ni. So hari ni saya berkongsi, saya adalah seorang jururawat paliatif, iaitu jururawat yang menjaga pesakit yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa ni macam mana? Contohnya pesakit kanser ataupun pesakit yang kegagalan organ. Yang bila kegagalan organ memang maksudnya menuju ke arah kematian lah. Bila menuju ke arah kematian tu banyak saya sebagai jururawat, saya lihat ujian-ujian pesakit. Setiap hari saya berhadapan dengan ujian-ujian pesakit yang berbeza. Pesakit A, ujian dia lain. Pesakit B, ujian dia lain. Kami sebagai jururawat, doktor, kami ni anggap ujian-ujian yang orang hadapi ni sebagai ibrah lah, pengajaran juga kepada kami untuk jadi macam mana kami nak bantu mereka untuk lebih baik lah. Okey, bukan lebih baik, untuk jadi contohnya macam kami jaga pesakit bukan sahaja dari fizikal, psikologi, emosi, spiritual, untuk nak jadikan tenang, dan juga macam mana nak sosial. Kadang-kadang pesakit ni ada masalah macam financial tadi kan, social issue, psikologi. Itu unit kami lah, iaitu paliatif, membantu. Jadi ujian-ujian tu saya kongsikan, ada satu pesakit saya lah. Dia kanser payudara, dan suami dia ni kanser usus. Kanser usus yang dah pakai apa tu, stoma dah. Yang sakit tu wife dia. Walaupun dia tu sakit, dia jaga wife dia, hari-hari datang dan tidur dekat dalam kereta. Setiap hari dia tidur dalam kereta. So kita cakap dengan pakcik balik lah kan. Pakcik balik, tak apa. Nanti kalau ada apa-apa kami call. Tapi dia memang tak nak balik. Dia kata takut apa-apa jadi, dia tak ada dengan wife dia. Setiap hari dekat ward, walaupun dia sendiri pun tak sihat, dia duduk juga dengan isteri dia menjaga. So kami cuba bantulah mana yang boleh. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah ujian-ujian manusia ni memang berbeza-beza. Cara hadapi pun berbeza-beza. Dia tak ada solution sebenarnya untuk nak selesaikan masalah setiap orang tu kan. Jadi setiap apa yang ujian ni mungkin kita kena sabar, tapi ada jalan keluar, dan kita mungkin kena berdamai dengan takdir dan teruskan kehidupan kita lah. Okay, itu saja. Itu dia. Tuan Haji, jururawat yang kata menjaga pasien-pasien yang mungkin hayatnya tak lama. Berat juga tu tugasnya tu Betul. Jadi Tuan Haji ada ini ke? Itu memang kita kata amat mencabar. Sebab bila saudari, siapa nama tadi? Amy cerita tu kan, bila orang sakit kena kanser, lepas tu berbagai-bagai lagi penyakit, dan kadang-kadang orang sakit ni pun dia pun mana tak adalah dari segi stres, emotionally, spiritual, dan juga dari segi social, dan juga kadang-kadang masalah kewangan juga. Jadi sebagai nurse biasanya the support masa tu. Biasalah orang-orang macam ni biasanya dia masa tu kadang-kadang ada macam tadi suami jaga,
Ada kadang-kadang tak ada siapa ziarah pun. Betul Banyak cerita kan mak saya pun banyak buat kes ni juga. Kadang-kadang bila dah sakit tu tak ada siapa nak ziarah. Jadi dia rasa lonely. Dan pada masa tu penghibur dia ialah nurse lah. Kan? Ah. Bila datang tu melayan, bercakap. Biasa orang sakit ni dia cerita, nak luahkan perasaan Jadi dia macam kaunselor jugalah. Mendengar betul Betul. luahan orang ni. Dan macam kata tadi orang individu pesakit yang dah nak kembali ke rahmatullah. Contoh misalnya dia macam-macam lah diluahkan tu. Jadi kat sini perlukan kesabaran, perlukan kata orang tu empati, simpati. Jadi sebenarnya pengalaman tu cukup mahal sebenarnya. Cukup mahal. Macam mana kita nak support. Dan dari segi kata orang tu pahala memang besar lah. Sangat besar sebenarnya. Sebab saya sendiri pun ada pengalaman juga masuk hospital. 12 hari. Dekat ICU. Kan? Jadi yang jaga dua-dua nurse. Perempuan. Kan? Jadi nak masuk bilik air, nak masuk apa semua. Nampak tu? Walaupun saya dah tua, walaupun nurse tu muda, tapi rasa malu juga. Tapi cakap apa? Tak apa Pak Haji, tak apa. Jangan malu dengan saya. Buat saya macam anak sudah. Kan? Bawa masuk bilik air. Bawa ni semua masa tu masuk ICU. Saya ingat lagi. Jadi benda tu semua pengorbanan yang kata orang tu cukup sabar, tenang, empati, simpati dan the support system. Kata-kata semangat. Biasa orang sakit ni saya dah nak mati. Bila mati tak tahu ni. Ayat-ayat tu kan. Dan pada masa itulah nurse kena support dia. InsyaAllah Pak Haji, InsyaAllah Pak Cik, InsyaAllah ni semua kan uncle. Dia berbagai-bagai kaum. Betul Betul. Jadi kat situ the support system tu sangat penting lah. Jadi Allah uji kita macam kata saudari tadi lah berbeza-beza. Ada orang diuji dengan kesihatan. Kesihatan ni macam-macam pula diuji. Ada kena kanser. Ada yang kena penyakit kata orang stroke. Ada kena kencing manis tadi tu dah potong kaki. Dah apa. Saya banyak juga buat kes kadang suami sakit, isteri yang jaga, sabar. Macam tadi suami tadi kan sanggup tidur dalam kereta tu. Itu pengorbanan yang besar tu. Kan Dia pun kanser. Nampak tu. Jadi kat sini sebenarnya pengalaman ni semua. Tapi kata cik tadi, banyak belajar daripada Iltizam ni Apa yang you belajar tadi daripada Iltizam ni? Saya sebab lama kan dengan Iltizam lebih daripada 10 tahun. Jadi setiap kali saya pergi mana bantuan, saya bagi bantuan. So saya rasa saya dapat tengok ujian-ujian yang contoh orang susah semua tu. Jadi apa yang saya tengok, saya cuba adaptasi dengan apa yang bila saya bekerja macam tu. Bila saya bekerja saya tengok orang ni susah, so saya kena bantu. Saya tengok patient saya kan, patient ni financial, ada masalah financial. Saya akan cuba refer pada social welfare ataupun mana-mana bantuan supaya dia boleh dapat tu. Sebab saya tengok daripada Iltizam, ramai orang susah yang perlukan bantuan kan. Kadang-kadang kita tak perasan, patient tak cakap dia sakit, dia ada masalah kewangan. Jadi kita ni sebagai nurse yang selalu ada dengan pesakit, so kita tengokkan keadaan dia macam mana. So kita boleh bezalah pesakit macam ni, mungkin dia ada masalah kewangan ni, mungkin kita boleh cuba bantu. Macam tu lah. Sebab kita dah selalu pergi ke bantuan-bantuan macam ni kan, so kita dapat tahu tengok patient macam mana. Pengalaman bila kita buat kerja-kerja kebajikan ni, pengalaman tu cukup mahal. Bila kita pergi ziarah orang tu, kadang macam saya cakap tadi lah, ada orang dia susah, dia tak cakap. Kan dia tak cakap. Sebab apa? Dia diam. Tapi kita lama-lama, naluri kita tu. Naluri, ini aku perlu bantu ni. Mungkin pengalaman juga. Pengalaman tu penting. Baru kita boleh tahu orang yang susah ni dan sebagainya, bagaimana dia, kata orang tu, perlu kata orang support dari segi ekonomi tadi kan Jadi sebenarnya Allah uji kita berbeza-beza. Kesihatan, masalah kematian, masalah kata-kata macam kata adik Cika ni nak jaga adik-adik Puan Zaitun
Dan dia hidup pengalaman lampau yang susah. Jadi ini baru 4 orang baru ni. Betul. Baru 4 Ya. Kalau kita bawa lagi ramai, berbagai-bagai yang boleh kita kongsi dalam kita kata kehidupan kita. Allah uji kita dah. Dalam Quran dah ada dah. Allah akan uji manusia dengan kesihatan, harta, benda. Ni termasuk peperangan ni. Itu semua dalam Quran sebenarnya. Ada nak tengok kekuatan kita. Okey, Eddie. Baik. Okey, sebelum kita ni mungkin Cik Amy tadi kan, kalau tadi dia berkongsi tentang ujian pesakit-pesakit. Tapi contohkan sebagai nurse kan, ada tak waktu mungkin, yalah kalau tak kisah berkongsi, waktu kita, Cik Amy rasa burn out kan, sebab yalah nak menyelesaikan ujian orang ni. Ujian tu diri sendiri pula ke macam mana ke? Okey, kalau saya sendiri tipulah. Saya kata saya tak ada ujian langsung kan. Bila berhadapan dengan pesakit setiap hari, cuba bayangkan setiap hari pesakit kata macam mana nak saya nak mati contohlah. Saya dah tahu dah tarik macam doktor katakan okey mungkin doktor jangkakan 2 bulan ke 3 bulan. Setiap hari pesakit akan datang kat kita macam mana ni, nurse tolonglah saya, tolonglah cari alternatif lain untuk bantu saya. Setiap hari datang benda macam tu. So saya sendiri perlukan kekuatan juga. betul. Ya. Apa yang saya buat sebagai seorang jurawat paliatif, dan saya juga ditrain untuk buat self care nama dia. So self care tu maksudnya setiap orang ada lain-lain lah self care dia. Saya ada cara self care saya sendiri. Mungkin volunteer ni adalah self care saya. Dan orang lain mungkin ada self care. Alhamdulillah dengan self care saya tu saya dapat kurangkanlah saya punya stres ataupun kurangkan saya punya tekanan-tekanan yang saya hadapi itulah. Ada tekanan menjaga pesakit macam ni, betul tekanan saya kena kuat, dan satu lagi saya ada support system daripada tim saya sendiri. Maksudnya apabila kami stres, kami akan berbincang, discuss dengan doktor, kita patient kita ni macam ni, kami discuss dan kami kata kita luahkanlah. So bila dah luah, dah debriefing, dan barulah kita lega lah. So kalau kita ada ujian macam tu, saya rasa yang penting self care, dan kita kena bagi tahu dekat orang lah apa masalah. Kita kena cari someone to share sebenarnya. So the support system macam kata Cik apa tadi tu, Amy, iaitu maknanya ada aktiviti-aktiviti lah. Jangan duduk diam je. Bila ada stres apa duduk diam, termenung aja. Lagi stres lah. Lagi stres lah. Jadi macam kata Cik Amy tadi lah, buat aktiviti macam ni lah, masuk dalam kebajikan. Sebab kita rasa macam kata Puan Zaitun tadi, kita rasa kita dah susah. Rupanya ada lagi orang susah. Sebenarnya, bila kita tengok orang susah, dia akan bagi kat kita iaitu the self-talk, monolog pada diri kita tau. Dalam diri ada monolog, aku ingat aku dah susah, ada lagi orang susah rupanya. Jadi kat situ dia jadi sebagai ubat hati kita tau. Nampak tu? Sebab tu perlulah kalau kita misalnya, saya bukan apalah, saya pun terlibat dengan gerakan kebajikan ni, kerja-kerja macam ni kan. Jadi kalau boleh, kalau di luar sana, libatkan diri dalam NGO ni. Kita kata orang tu, bukan apa, mungkin kita nak bagi duit kita tak banyak. Jadi kita boleh bagi ilmu kita, tenaga kita, sumbangan kita. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Allahu Akbar. Nak bagi duit mungkin kita tak banyak lah, boleh bagi RM5, RM10. Tapi bila buat servis macam ni, dan orang yang menerima tu dia akan rasa bersyukur dan berdoa pada kita. Kadang kita tak tahu pun dia berdoa untuk kita, betul tak? Sebab kita buat kerja-kerja kebajikan ni. Jadi itu salah satu terapi minda dan emosi untuk kita. Betul. Lepas tu kena banyak buat kerja-kerja macam ni. Jadi kita rasa macam ni juga, rasa stres. Lepas tu discuss dengan you punya kata group kan, dengan doktor dan sebagainya itu. Jadi kat situ ni orang ni bercakap macam ni, orang ni cakap macam ni. The support system. Kita perlu ada support system. Itu dia. Baik. Saya kira ada tak siapa-siapa yang lagi nak berkongsi sebelum kita tutup majlis hari ni? Ada? Tak ada Baik, Tuan Haji silakan. Sebelum kita berakhir, mungkin Tuan Haji ada kata-katalah conclusion ke, ataupun mungkin untuk kesimpulan hari ini, perkongsian kita ujian, tajuk kita hari ini ujian kekuatan dari ketabahan tu. Jadi sebenarnya Eddie hari ini bukan saja untuk audien di luar sana, tapi untuk diri saya sendiri jugalah sebenarnya. Saya bersyukur hari ini.
Sebab bila datang program ini, sebab apa sekurang-kurangnya beri kata orang pada diri saya sendiri, walaupun saya kaunselor nampak macam kuat, nampak macam tenang. Tapi bila saya dengar empat-empat kita punya saudara-saudari kita berkongsi ni sebenarnya, itu dia memberi satu lagi iaitu semangat, ketabahan dan juga ini memberi satu ilmu pada saya juga. Lepas ni bila saya berdepan dengan kes-kes seperti ini, makin saya akan sampaikanlah kepada sebab ramai lagi di luar sana yang mengalami seperti apa yang saudari-saudari cerita ni. Nah ini macam adik tadi tu ada bela adik 2 orang dan sebagainya. Jadi itu semua boleh menjadi satu ilmu kepada saya juga. Macam Puan Sabrina, ilmu yang pada saya juga. Puan Zaitun sama juga. Dan Cik Amy. Sebenarnya benda ni sebenarnya hari ni kalau orang dengar kat luar sana pun tuan-tuan ni, banyak benda boleh belajar sebenarnya. Sebab ada orang bila ada masalah apa dia diam aja. Itu bahaya. Jadi masalah apa diam. Dan dia akan pergi kepada anxiety. Lepas tu kemurungan. Lepas tu dia akan pergi burn out. Nampak tu. Sebab tu kita sesi macam ni sangat penting. Walaupun ada setengah orang kata, apalah ni nak cerita serba-serbi pasal timpan sudahlah. Betul tu sebenarnya tak bagus. Kita luahkan ni semua bukan saja kita nak menunjuk betul. Nak apa benda. Tapi nak beri pengajaran kepada hamba-hamba yang di luar sana. Hamba Allah ramai tu. Jadi korang-korang ni buka minda. Ni ramai tengah menonton sekarang ni. Tengah fikir, aku nak aku dah tahu sekarang aku nak buat apa. Apa yang kita bincang hari ni, Eddie. Kita bincang hari ni, dah ada idea. Macam mana nak buat, macam mana untuk menghilangkan stres mental, emosi, kolbu, jiwa kita, dan semua ni. Dan mungkin ada juga lepas ni, mungkin akan telefon Iltizam, saya pun nak jadi NGO juga, nak masuk juga. Bagus. Okey, tak salah. Kan? Kita buat aktiviti-aktiviti, tolong orang, pergi tengok orang. Jadi itu semua akan beri satu sumber inspirasi. Kita bukan cerita soal pahala. Kita mungkin pahala kita dah ada. Tapi yang ini kita kata yang Rasulullah bersabda tadilah, sebaik-baik manusia, manusia yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Betul. Kita tolong orang. Macam kata ni kes Puan Zaitun. Ini ramai budak-budak sekolah. Mungkin dia makan tak ada, apa tak ada, tapi nak cakap tak ada. Kita boleh tahu budak-budak ni. Dia jalan pergi sekolah kan 2 hari lepas saya satu sekolah jemput saya dan ditaja oleh Lembaga Zakat Selangor. Saya beri motivasi pada mak bapak. Ini asnaf, golongan asnaf. Nampak? Bila saya tanya, adik macam mana pergi sekolah? Berapa ringgit bawa? Menangis je. Rupa tak bawa duit pun. Habis macam mana? Balik tengah hari bawa makan tu. Habis duduk pagi? Tak adalah. Duit tak ada. Ibu tunggal dan ibu ditinggalkan. Adik-beradik ada 7, 8, ramai. So mereka ni semua nasib baiklah lembaga zakat tu ada dan juga pihak sekolah buat program tu untuk parent kan. So kita tuan-tuan di luar sana lah kalau yang mungkin nak cari kata orang tu ialah bukan saja pahala tapi nak bantu orang dengan cara lain macam saya beritahu tadi lah. Nak bayar zakat ke nak sedekah mungkin kita ada duit. Caranya ialah kita sumbang dengan tenaga yang kita ada. Betul. Dan juga ilmu yang kita ada. Nampak tu. Dan dia juga sebagai satu ubat hati kita tau. Dia ubat hati bila tengok orang susah. Macam tadilah macam Puan Zaitun cakap. Aku rasa aku dah susah dah. Rupanya ada lagi orang susah. Betul tak Puan Zaitun? Tak? Macam Amy. You tengok ramai orang misalnya kat hospital macam mana. Saya tak boleh bayangkan saya pergi. Kalau saya rumah saya depan hospital Tengku Abang Rimah Kelang tu. Kalau pergi ziarah tu saya tengok. Ya Allah. Sebab. Tak boleh. Kan? Macam juga Puan Sabrina. Lepas ni, mungkin ramai. Bila kita kehilangan, Eddie pun kongsi tadi kan Jadi macam mana kita, supaya kita boleh kata orang, kekuatan dalaman kita dan diri kita. Jadi saya, mungkin sebelum tutup pada tengah hari ini, kalau boleh di luar sana, semua kita sebenarnya suka untuk kata orang tu buat kerja-kerja kebajikan dan membantu orang. Dan kita insya-Allah dia juga sebagai satu terapi untuk diri kita. Jangan kata tak ada masa ke apa. Kita ambil masa sikit-sikit cukup. Hari Minggu bukan lama sangat. Kalau buat program kebajikan lebih tinggi kalau tu 2-3 jam aja betul. Bukanlah kata sampai sehari 2 hari tak ada. 2-3 jam pergi dan dah dirancang oleh pihak Iltizam ni sendiri. Insya-Allah Dan saya ucapkan tahniahlah pada Eddie dan juga Iltizam Group hari ini
kerana telah pun mengadakan program ini, dan pada saya ilmu yang saya sampaikan ni sikit saja, tapi di luar sana insya-Allah saya menyerulah ramailah beri bantuan kepada Iltizam dan juga dapat sebagai volunteer. Ya, kita boleh volunteer. Boleh kan Izam kan? Nak masuk ni boleh Boleh, kan? boleh. Memang Ya. dialu-alukan. Kita buka untuk sahabat Iltizam Relief Society. Kita panggil sahabat. Ya. Sama-sama kita bersahabat, sama-sama kita menyumbang balik untuk Ya. masyarakat. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Tuan Sama. Haji Hushim Majlis Salih kita atas perkongsian hari ini. Terima kasih kepada Puan Zaitun, Puan Sabrina, Adik Zakira, Cik Amy kita. Dan saya pasti sebenarnya ada di kalangan kita mungkin nak berkongsi ataupun mungkin dia kata, oh kisah ni sebenarnya sama dengan kisah aku. Tapi insyaAllah kita dengar hari ni, kita kongsi apa yang dikongsikan ini, mungkin kita boleh ambil teladan, jadikan panduan untuk kita tempuhi setiap ujian itu. Dan insyaAllah kepada anda semua, insyaAllah ini kali pertama kita anjurkan sesi perkongsian begini. Iltizam Relief Society, terima kasih banyak Iltizam Relief Society atas poin ini. Untuk ruang temu juga, untuk tempat lokasi kita hari ini. Dan insyaAllah kita doakan juga selepas ini banyak lagi sesi-sesi begini yang akan kita jalankan. Mungkin kita akan bersama lagi dengan Tuan Haji Hushim kita ya, kalau sudi insyaAllah ya. Sebab ini orang kata untuk tempat curhat, orang kata untuk kita cari kekuatan, untuk kita kongsi kekuatan itu bersama-sama. Baik, saya kira kita sudahi majlis kita di sini insya-Allah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya dari saya sendiri dan kita yang menjalankannya. Insya-Allah moga-moga yang baik-baik berlaku untuk kita semua. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.